Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua sidang pendengar dan sidang penonton pada program kita, iaitu program kitab Tasrih Kitab Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah KSSM tahun 2021. Alhamdulillah. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita menadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki ya ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallimu radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma rafa'na al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batana an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma anta la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Najih bin Asmuin selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan bagi Sektor Pendidikan Islam JPN Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah bin Ramli, iaitu selaku Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam JPN Selangor. Yang dihormati Tuan Haji Ibnu Muiz bin Supani, Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam JPN Selangor. Yang dihormati barisan pegawai-pegawai Unit Pendidikan Islam Sektor Pelajaran PPD seluruh negeri Selangor. Yang dimuliakan panel penulis buku teks Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5, iaitu Ustaz Ayub bin Muhammad Ali dari SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Juruteknik Ustaz Muhammad Izwan bin Abdul Kadir dari SMK Taman Selayang. Guru-guru cemerlang, jurulatih utama Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan seterusnya Ustaz, Ustazah dan murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita peluang pada hari ini untuk bersama-sama kita berkumpul semata-mata untuk kita membicarakan tentang buku teks Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tahun 2021. Sebelum kita memulakan sesi tasrih kitab kita pada pagi ini, sukalah saya ingin memperkenalkan biodata seberingkas tentang panel kita pada hari ini. Siapa tak kenal kan panel kita pada pagi ini, iaitu yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ayub bin Muhammad Ali, yang mana merupakan berpengalaman mengajar PQS selama 21 tahun dan beliau merupakan jurulatih utama PQS Kebangsaan, penulis buku teks KSSM serta penulis buku bagi modul gemilang PQS. Begitu banyak jasa yang telah beliau curahkan di dalam PQS di Malaysia ini. Alhamdulillah. Jadi program kita pada pagi ini adalah program yang santai tapi insya-Allah sampai dan format yang kita lakukan adalah Ustaz Ayub akan membincangkan secara umum kupasan mengenai 6 topik yang terdapat di dalam buku teks Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu pertamanya adalah bahagian pengajian Al-Quran, pengajian ulumul Quran, kemudian seterusnya adalah pengajian hadis, ulum hadis, akidah Islamiah dan akhlak Islamiah. Jadi dalam kita membuat pembahasan pada pagi yang mulia ini, saya sarankan agar tuan-tuan, puan-puan, ustaz, ustazah, murid-murid dapat bersama-sama
mengeluarkan buku teks supaya dapat kita teliti apakah konsep KSSM. Sebab kita sekarang ni di era yang baru, kita tak nak lagi tengok buku KBSM. Kita nak tengok KSSM, dan insyaAllah panel kita pada hari ini akan mengupaskan dengan lebih lanjut bagaimanakah pendekatan yang akan diambil. Jadi saya berharap sangat-sangat agar semua dapat membuka buku teks PQS. Jadi terlebih dahulu kita bagi sedikit kata-kata aluan daripada Al-Fadil Ustaz Ayub. Dipersilakan Ustaz Ayub. Okey Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ilmi yang hari ini baju hijau. Okey. Dan juga juru teknik Ustaz Izwan. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi pertama kali kita lafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada pagi yang bahagia ini kita dapat berjumpa bersama-sama walaupun masih dalam suasana Aidilfitri Jadi selamat menyambut Aidilfitri. Okey. Kepada semualah rakan-rakan daripada Perlis sampai ke Sabah okey, walaupun dalam suasana atau situasi lockdown ini kita duduk di rumah, tapi mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak menghayati Aidilfitri. Jadi untuk itu pada pagi ini saya bukanlah yang terbaik sebenarnya seperti juga tuan-tuan tuan-tuan guru yang ada di program kita pada pagi ini, cuma sekadar nak berkongsi sedikit berkaitan dengan buku teks kita. Kebetulan alhamdulillah saya salah seorang panelnya. Ada 3 orang pertama Ustaz Dr. Abdul Hafiz Abdullah ini daripada UiTM Johor rasanya kemudian Dr. Amiruddin Muhammad daripada USIM daripada USIM. Yang ketiga ni tak ada doktor lah biasa sajalah, al-ustaz sajalah okey. Dan kami sama-sama berganding bahu untuk cuba menulis mengikut ataupun berpandukan kepada DSKP. Berpandukan kepada DSKP, juga diselia oleh barisan panel barisan panel penyemak yang terdiri daripada pelbagai bidang lah ada di bidang cetakan Al-Quran di masing-masing lah ada kepakaran masing-masing, dan juga barisan saya ingat 10 orang guru 10 orang guru yang dipilih oleh bahagian buku teks untuk menilai, itu last lah akhir menilai kesesuaian dan juga persembahan buku tersebut. Jadi alhamdulillah berkat tunjuk ajar dan juga doa daripada rakan-rakan maka terhasillah kitab ataupun buku teks PQS tingkatan 5 untuk KSSM sebagaimana yang Ustaz Ilmi sebut tadi dan pada pagi ini panel yang pertama dan kedua tu tak dapatlah hadir. Okey, cuma saya akan cuba sedaya upaya menerangkan beberapa perkara dan sekiranya ada persoalan-persoalan nanti kalau saya mampu jawab insya-Allah saya jawablah, kalau tak nanti saya minta hold dulu. Okey. Dan saya akan cuba tanya yang lagi arif lagi dan insya-Allah akan diterangkan kepada tuan-tuan. Jadi kesempatan yang ada ni mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh membantu kita guru untuk menguasai kandungan yang terdapat pada buku teks tersebut, yang mana akhirnya nanti mudahlah untuk kita nak cerita dengan pelajar di kelas dan juga di mungkin online dan sebagainya. Okey.
Dan bila kita menguasai, insya-Allah di samping kita menguasai di SKP, kita berpandukan pada buku teks, maka insya-Allah objektif PDP itu akan dapat kita selesaikan ataupun kita akan dapat kongsikan dengan pelajar-pelajar. Okay, Itu dia betul, untuk Ustaz Elmi untuk mukadimah betul. Kita akan cerita panjang lagi nanti kan. Betul. Kita nak santai saja kan. Ya, betul Ustaz. Ustaz Kita Elmi. santai-santai je. Okey Ustaz, kalau tengok kepada komen Ustaz, kita tengok masya-Allah Ustaz, daripada jauh Ustaz, Kota Kinabalu ada, daripada Bukit Beruntung pun ada. Maknanya kita sekarang ni bersiaran satu Malaysia Ustaz. Alhamdulillah. Penonton kita pun sekarang ni mencecah 233 mata memandang Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Baik. Saudara-saudari sekalian, Ustaz, Ustazah, dan mungkin ada juga di kalangan anak-anak murid dalam program kita pada hari ini. Format yang kita akan lakukan ialah, pertamanya Ustaz Ayub akan membicarakan bab-bab yang terdapat dalam buku teks, pengajian Al-Quran, macam saya sebut tadi, ulum Quran, hadis dan sebagainya. Apabila Ustaz Ayub menerangkan sesuatu topik itu, para asatizah semua diminta untuk membuat catatan, apakah info-info yang penting. Sarawak pun ada tu, Kuching pun ada, masya-Allah. Catat apa-apa info yang penting dan kemudian kita akan buka ruangan untuk persoalan berkenaan bab tersebut. Dan persoalan itu, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid sekalian yang dikasihi Allah sekalian, boleh tulis di ruangan chat, insya-Allah kita akan pilih. Mana yang tak terpilih jangan sedih Ustaz Ayub betul Ya, kita betul. Cuba raikanlah. Ya, dan jangan tanya topik lain lah. Kita bincangkan topik yang sedang kita bincangkan. Betul supaya lebih kita menguasai. Baik Ustaz. Jadi tanpa berlengah lagi Ustaz, kita pergilah kepada yang pertama. Dipersilakan Ustaz untuk pengajian Al-Quran Ustaz. Tafadhal. Okey, terima kasih Ustaz Elmi seperti biasa kita kena ada buku teks lah. Kita boleh nampak betul, Dan saya minta maaf lah sebab saya tidak ada PowerPoint lah untuk kali ini. Cuma saya fokus kepada buku teks sajalah sebab itu lagi jelas Dan maknanya nanti tuan-tuan boleh nampak sendirilah. Okey. Yang ini saya sebut tadi barisan penulis. Okey. Dan saya nak cerita tentang pengajian Al-Quran Jadi pengajian Al-Quran ni dia ada 4 dalam buku ni pengajian Al-Quran ada 4 iaitu bacaan, hafazan, tajwid dan juga kefahaman. Okey. Okey, saya ulang, bacaan atau tilawah, hafazan, kemudian tajwid dan juga kefahaman. Jadi untuk bacaan kita ada surah Kahfi dan juga surah Al-Mulk Jadi alhamdulillah untuk bacaan ini kita punya mushaf yang tertera pada buku teks itu dia ada berkala jadi maknanya mudah mudah untuk kita nak kongsi dengan pelajar. Itu pun kita kena terangkan pada pelajar tu kalau mungkin dari segi tajuk berkala ni tak asing lagi untuk pelajar Selmi cuma kalau Betul. boleh kita kena cerita juga pada pelajar sebab color yang ada tu bukan main bubuh saja, dia standard standard mengikut seliaan percetakan Rasam Osmani lah. Okey. Betul Ustaz. Kalau tengok dalam muka surat 1 ada Ustaz. Kejap Kalau dalam muka surat 1 tu dia ada juga menerangkan tentang color-color tu. Okey, ada sini. Ni. Ya betul-betul ada. Ada. Maknanya ini color ni memang standard dia bukan dibuat-buat, memang standard, jadi mudah untuk pelajar. Okey. Jadi kita sebagai guru boleh cerita kat pelajar lah. Okey, membantu pelajar bagaimana cara penggunaan sebab yang tempat tak ada tak ada bercolor begini. Dia just mushaf biasa begitu. Okey, yang ini dia bercolor jadi kita kena terangkan. Ataupun kalau kita tak pasti kita kena tengoklah color contoh di sini color color biru kan. Color biru tu maknanya dia banyak macam sama color dia kan. Okey. Okey, ada kat sini ada 6 harakat. Kalau 6 harakat tu contohnya mungkin mad lazim Betul, mad lazim biasanya Ustaz. Mad lazim kan? Okey. Mad lazim. Sebab mad lazim ni dia mesti 6. Ada dengung Yang hijau tu dengung, okey, dan sebagainya lah. Okey.
kalau kita tengok Ma'arif Sukun tu dia bertanda macam apa tu, ke sini ada tak dia punya? Okey. Dia Ma'arif tanda, Sukun. ada kan dia punya tu. Dia punya tunjuk, dia punya bentuk-bentuk dia. Okey. Tak, kita guru mungkin tak asing Ustaz Elmi ya, tapi mungkin pelajar dia tak berapa tahu sangat, kita kena tunjuk kat dia lah. Betul, supaya nanti pelajar dia dapat membaca dengan baik, okey, berdasarkan kaedah color tadi. Okey, betul, itu Ustaz. satu ya. Sebab kadang-kadangnya Ustaz kan, ada guru dia tak terangkan pun color-color tu Ustaz. Jadi murid dia tak tengok pun. Setengah pelajar dia mungkin tahu, tapi sebagai salah satu sebab kita masa pun panjang sebenarnya untuk tilawah kan. Isunya mungkin kita pelajar yang mengambil PQS mungkin isu bacaan tak jadi masalah sangat. Cuma dari segi tajwid lah mungkin sedikit yang kita kena tunjuk, dan kita boleh gunakan kaedah color ini. Kita boleh gunakan kaedah color ini ya. Okey, kemudian hafazan ya, Ustaz Elmi, hafazan. Termasuk hafazan surah Yasin ya. Surah Yasin. Jadi kita boleh pandu juga dirang melalui mushaf ini. Okey. Untuk kata 5 ni surah Sajadah Ustaz. Sorry, betul. Minta maaf ya. Surah Yasin tu tingkatan 4 ya. Tingkatan 5 As-Sajadah. Minta maaf ya. Perasaan. Okey. Dan kita boleh pandu pelajar. Okey. Cuma dari segi PDP mungkin sudah maklumlah, mana kalau kita tilawah kita ajar tilawah sajalah, kalau hafazan hafazanlah, kalau tajwid sajalah, tidak seperti KSSM. Itu antara perbezaan KBSM dengan KBSM tidak seperti KBSM. Okey. Bila yang ini dia lagi berfokus, memudahkan berfokus. Sebab dulu kefahaman, tapi di sana ada tilawah, ada tajwid. Okey. Tapi yang sekarang ini dia lebih terancang. Sebab itu bila pengajian Al-Quran dia ada 4 bidang. Tilawah, hafazan, tajwid dan juga kefahaman. Tak macam dulu kan. Dulu KBSM tingkatan 4 saja ada rasanya kefahaman tu ada 11 rasanya tajuk. Okey. Jadi banyak yang ini kita 5 tajuk je. Okey. Jadi memudahkan kita lah guru okey. Ini pun seperti yang di SKP lah, yang di SKP dah tertulis di situ. Okey, kemudian boleh kita terus Ustaz Elmi ya, tajwid. Boleh Ustaz, tapi sebelum tu Ustaz, QR code tu macam mana Ustaz? QR mana? QR code mana? Yang ada pada buku teks tu, yang atas tu, dia banyak membantu tak Ustaz rasa? QR code dalam ayat bacaan tu. Itu contoh bacaan lah. Contoh bacaan. Tapi kadang-kadang nak masuk sikit lah Ustaz Elmi. Contoh bacaan kita boleh, isu QR code ni saya pernah, ini kadang dia lambat. Dia lambat maknanya sebab itulah yang tertera di sana lah, di cloud sana kan. Pihak penerbit sediakan ya. Boleh juga, tapi saya pernah pasang, ataupun bolehlah try sekarang kalau nak try kan, dia punya display tu dia agak lambat. Okay. Jadi saya cadangkan ada satu lagi cara, ialah kita dengan cara kita mencari di YouTube lah ya. Okey. Jadi itu lagi lancar lah dari segi lancar lah. Kita contoh bacaan kadang-kadang ialah suara kita sedap dah kan, tapi kadang-kadang betul, kita Zat. nak lagi yang power lah kan. Okay. Kadang-kadang Ustaz dia membantu Zat, murid-murid kita yang kadang-kadang dia tak pandai baca Quran, dia boleh ikut kat situ. Dia isunya kadang-kadang kita nak tunjuk fasahah tu. Kita baca bukan tak betul, tapi kita kurang fasahah kan. Dari segi ialah kita pun bukan orang Arab kan. Jadi kalau boleh, tapi ada juga kita orang Melayu dia boleh baca dengan baik kan. Kalau kita tengok kari-kari kita pun memang hebat ya, sebanding dengan lidah Arab lah. Walaupun kita ni lidah makan tempe, makan budu, makan ni kan, tapi maknanya masih standing kan. Kalau kita tengok YouTube banyak contoh-contoh kan, yang kita boleh tengok. Tapi itu antara variasi PDP lah, variasi PDP. Kadang-kadang kita rasakan apa aku nak ngajar ni kan. Nak tunjuk cara, kena tunjuk cara kan. Tilawah tu kena tunjuk cara. Betul. Jadi selain daripada kita boleh minta, mungkin ada pelajar kita yang hebat suaranya, yang kita dah kenal pasti, kita juga boleh gunakan
YouTube dan sebagainya. Banyak memang banyak ya, tak ada hal punya. Okey. Jadi je Ustaz, buku teks Ah. ni memang KSSM ni memang bagus untuk murid Ustaz betul Ya, betul. Maknanya okey. maknanya ditambah baiklah berbanding Ditambah baik. BSM kan. Namanya lagi Hmm. jelas. Itu pun hasrat yang ada pada bahagian buku teks memastikan pelajar dapat akses maklumat yang berbagai-bagai dalam buku teks. Okey, jadi tilawah sudah, hafazan sudah. Sekarang kita masuk tajwid Ustaz Almi. Okey, Okey, tajwid boleh. dalam tajwid di sini kalau kita tengok dalam kita punya kita ada tajwid, ada mad arid disukun, mad lin dan Betul. mad lazim saja. Okey. Dan bentuk-bentuk wakaf Ustaz. Ya betul, bentuk-bentuk wakaf. Okey, sebab dia ada 4 kan. Betul. Yang ini sebenarnya saya nak share dengan sahabat-sahabat. Benda ni benda yang asas lah, maknanya kita pun dah biasa, kita kat sekolah rendah kita dah belajar, kita dah memang tak asing lagi lah, benda ni di ujung jari kita lah, kita boleh cerita dengan pelajar dengan baik dan cuma kita nak pastikan murid itu mengetahui hukum tajwid bukan seperti mak ayah kita contohnya. Kan, datuk kita. Maknanya begini situasi dulu. Mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik, bertajwid. Tapi dalam sebab dia talaqi musafah juga. Tapi kalau kita cakap mak alif sukun, mungkin dia secara ilmiah dia tak boleh nak tunjuk. Kan? Ataupun mak lazim macam mana, mungkin mak kita, datuk kita dulu tak boleh nak tunjuk. Tapi dia baca dengan betul. Kan, betul tak? Ini Ustaz Azmi, betul tak? Betul. Dan biasanya kita akan dengar satu bacaan je Ustaz, kaedah dia. Ya, betul. Jadi maknanya dalam buku ni kita nak pastikan murid bukan saja membaca dengan baik, tapi ilmu itu ada di kepala mereka lah. Dia boleh tunjuk. Okey, mak alif disukun apa? Contohnya mak alif disukun. Okey, huruf mat bertemu dengan contoh kan, huruf yang disukunkan kerana wakaf mendatangkan dan sebagainya lah. Arid dan sebagainya lah. Itu antaranya lah. Jadi sebab itu kita kalau mak alif disukun tu, kita macam ada satu ilmu baru, contohnya sukun mahad kan. Sukun mahdi. Sukun mahdi kan. Jadi maknanya apa benda ni? Sebenarnya benda ni kita dah baca dengan betul pun, cuma secara istilahnya beginilah. Ya, namanya kita tak tahu Ustaz. Apa tu? Namanya kita tak tahu kadang-kadang. Ya, tapi kita baca dah betul. Betul. Jadi macam ada juga kawan-kawan tanya, ini ilmu baru ke? Sebenarnya tidak. Apa yang kita baca tu betul. Cumanya dari segi konsepnya, ilmiahnya begini. Jadi kalau boleh, di samping kita, untuk kita juga dapat share dengan anak murid kita. Okay? Jadi bagaimana nak ajar tu, kreativiti kita lah macam mana. Kreativiti kita lah. Okay, dalam buku ni dinyatakan 4. 4 ni pun sebenarnya kalau kita dapat betul-betul kuasai, hebat. Hebat Ustaz. Hebat dari yalah, secara ilmiahnya sebut tadi lah. Kita mungkin baca dah okey dah. Kita baca betul. Cuma secara ilmiahnya begini. Okey. Okey, dan juga bentuk wakaf. Kita mungkin tahu kalau khili macam mana, kalau sili macam mana, kalau wakaf lazim macam mana. Okey. Jadi benda tu kita cuba ketengahkan supaya pelajar sekurang-kurangnya bila dia keluar saja daripada sekolah selepas dia mengambil SPM, bolehlah ilmu yang dia ada tu dia boleh manfaatkan untuk diri mereka ataupun kongsi dengan orang lain. Okey. Jadi itu dia punya konsep je lah. Jadi kadang-kadang kita rasa macam kenapa benda ni masuk lagi, tapi itu isu asas. Asas sebab kita kan kalau kita baca Quran kita tak lari dengan benda ni. Mari disukun mesti ada. Betul Ustaz. Kan? Dan Ustaz, maaf mencelah Ustaz Dan kalau kita tengok ramai juga Ustaz, dia tak tunjukkan pada murid macam mana bacaan raum, macam mana bacaan ismam, ma'rif disukun. Dan itu sebenarnya kita ni betul Ustaz guru kita kena tunjukkan. Dalam ma'rif disukun kan. Sukun mahdi bersama raum ke begitu kan. Ismam. Okey. Itu satu lagi, kalau tak macam ni, contohnya kan kita mengajar, tiba-tiba ada perkataan raum, apa dia raum kan. Jadi betul. Kita sebagai guru, inisiatif kita sama ada jalan mudah kita tanya kawan kita ataupun kita buka lah sikit YouTube ke apa ke, kita tengok bahasa ni kan.
buat apa kajian tu sikit. penyelidikan kan. Itu pun salah satu cara juga, kalau tak kita pun tak ke mana kan. Tak Okey. menguasai. Sebenarnya Ustaz Ilmi, kita masuk ayat kefahaman. Ayat Okey, kefahaman di boleh. sini ada 4 saja. 5, sorry, ada 5. Okey, Ada 5. transformasi dalam kehidupan ni yang pertama. Okey. Tak ada pen Okey, transformasi dalam kehidupan ini. Kemudian tuntutan melaksanakan pekerjaan utama. Okey, ayat kefahaman menjauhi jenayah zina, tuntutan mengukuhkan perpaduan nasional, dan juga ayat kefahaman yang terakhir ialah persiapan menghadapi hari kebangkitan. Okey. Yang ini panel penulis untuk bahagian Al-Quran ini ditulis oleh Dr. Hafiz Jadi maknanya apa yang saya cuba sarankan kepada rakan-rakan, maknanya kita kena kreativiti kita lah sebab buku ni diikut di SKP kan. Jadi kreativiti kita bagaimana kita nak pastikan hasrat dalam di SKP itu sampai kepada murid-murid. Sebagai contoh saya bagi kan. Okey, semasuk kefahaman. Ustaz apa Ustaz? Ustaz nak ambil tajuk mana? Sebab saya tengah nak nak cari dulu ni. Okey, boleh. Okey, kepada rakan-rakan guru-guru murid-murid, tajuk pertama boleh ni. buka. Melakukan transformasi dalam kehidupan. Okey. Tajuk ni dia macam gitulah. Muka surat 46. Okey. Maknanya kalau boleh kadang-kadang contoh intisari jadi kan. Intisari ni kalau boleh kita cuba kaitkan dengan isu semasa jugalah. Okey. Supaya ada berlaku kefahaman yang jelas. Okey. Yang tersurat dalam teks ataupun Al-Quran ni intisari kan begitulah seperti yang tertulis. Okey, tapi untuk pelajar lagi faham, kita kena buat research sikit agar jelaslah kedudukan dia Okey. Okey, dan satu lagi dia ada beberapa perkara yang saya nak share. Kadang-kadang dalam buku ni dia ada gerbang ilmu gerbang ilmu Ustaz Okey, cuba kita tengok contoh. Ataupun tahukah anda okey. Kita boleh tengok dekat mula-mula tu Ustaz, tahukah anda tu. Okey, contoh tahukah anda kan. Tahukah anda ni sebagai rangsangan sebenarnya, okey. Rangsangan supaya kita lagi bersedia untuk masuk ke dalam tajuk tersebut. Okey. Tapi dalam satu lagi, kalau kita boleh tengok satu lagi situasi, contohnya kat sini, mana saya cari gerbang ilmu. Saya nak tunjuk gerbang. Tahukah anda ini contohnya kan? Okey. Jadi itu sebenarnya untuk kita lebih jelas isu yang cuba diketengahkan oleh panel penulis. Okey. Maknanya kadang-kadang saya celah sekejap Ustaz Okey. Okey, kepada rakan-rakan semua, kita boleh buka muka surat 56. Sebab kat sini memang ramai kadang-kadang tersilap Ustaz. Jadi Ustaz Ayub akan terangkan. Jadi mohon dapat buka muka surat 56. Okey Ustaz Ayub, teruskan. Okey. Contohnya lah, okey, tahukah anda ataupun ni kadang-kadang cikgu dia kita lah guru, kadang-kadang kena pastikan kita hanya mengajar yang ada pada di SKP, yang lain tu sebagai maklumat tambahan saja. Okey, untuk sebagai maklumat untuk kita lebih faham isu tersebut. Jadi oleh sebab itu jika kita nak ambil soalan, saya juga diingatkan kalau boleh yang ada pada di SKP lah, ini tahukah anda ataupun gerbang ilmu tu sekadar maklumat umum sajalah. Okey. Kalau kita nak buat pentaksiran dan sebagainya lah. Sebab itu benda ni just kita nak pastikan murid faham. Okey. Jadi kalau kat sini ni, kalau asbabun nuzul, saja elok kita ambil yang ada di atas ni lah. Ini untuk asbabun nuzul ni. Cuma dari segi bentuknya mungkin agak berbeza seperti kita punya bukan template, tapi kita punya, kalau asbabun nuzul kan kita akan cerita antaranya ialah nama, watak ataupun kepada siapa ayat itu turun dan juga peristiwa. Kan? Jadi itu poin penting lah sebenarnya yang kita kena tahu. Okey. Yang kita kena tahu. Okey, kemudian yang lain-lain tu tak jadi masalah kot. Okey.
Cuma satu lagi okey. Di akhir usaha dan tindakan untuk melakukan perkara terbaik berdasarkan keutamaan dalam kehidupan. Okey. Yang ini ialah yang kita tulis sajalah, tapi dari segi PDP kita boleh tambah sebenarnya usaha tindakan ni mungkin kita juga boleh letak kesan ke okay, itu tambahlah, kita tambahan untuk orang kata deep learning lah deep learning supaya kita betul faham isu tersebut. Sebab dari segi masa saya ingat tak jadi masalah sebab peruntukan dia kita cukup kalau boleh satu minggu tu satu tajuk pun dah okey sebab kita ada 2 masa kan. Jadi maknanya tak kejar-kejar lah. Sebab tu apapun kena kreativiti guru untuk memastikan pelajar dapat menguasai suatu tajuk tersebut. Okey. Dan juga pengajaran ayat ni seperti biasalah. Okey. Jadi rasanya yang lain pun lebih kurang samalah. Okey, tajuk. Cuma okey kalau ditanya kenapa cabar minda ni tidak ada format peperiksaan SPM yang sebenar, yang terbaru kan. Okey. Jadi ini sebenarnya kehendak buku teks sendiri dia nak bentuk buku ataupun cabar minda itu lebih kepada KBKK lah. Okey. KBKK maknanya yang pelajar dia dapat faham dan dia dapat jawab. Cuma ada 1-2 soalan mungkin yang direct, contohnya maksud, pengertian, asbabun nuzul. Okey. Sebab itu kalau kita tengok dengan kenapa tak diletakkan, kalau kawan-kawan tanya kenapa tak diletakkan format peperiksaan SPM, contohnya isi tempat kosong dan sebagainya. Okey, jawapannya itu adalah kehendak bahagian buku teks sendiri supaya pelajar lagi kreatif dalam membincangkan isu tersebut. Sebenarnya kita sebagai penulis, kita macam saya dululah, saya sebelum jadi penulis buku teks, saya anggapan kenapa macam ni, kenapa tidak macam tu kan. Tapi bila saya jadi penulis, kita boleh mengeluarkan pendapat tapi masih terikat dengan bahagian buku teks, kehendak buku teks okey, sebab itu yang berlaku itu macam itulah. Okey. Dan rasanya benda ni kita tak jadi masalah lah sebab antara buku teks dengan pentafsiran tu sebab kita ada medium lain untuk pentafsiran kan. Jadi buku teks ni apa yang penting ialah objektifnya pelajar dapat memahami apakah kehendak ataupun standard pembelajaran standard kandungan yang dapat diambil daripada di SKP tersebut. Okey, itu dia benda-benda asas lah. Okey, Ustaz Ayub. Jadi saya buka ruang Ustaz Ayub okey, boleh. Okey, kita buka ruang kepada sahabat-sahabat jika ada yang ingin bertanya berkenaan untuk pengajian Al-Quran tingkatan 5 ni boleh utarakan di ruangan chat. InsyaAllah kita akan ajukan kepada panel. Mudah-mudahan kita dapat perkongsian ilmu bersama-sama lah. Okey Ustaz, kalau tengok kepada komen Ustaz, Masya-Allah ramai Ustaz ada daripada Seri Budiman Greek, Perak pun join Ustaz pada pagi ni, Alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan bahawa bahagian pengajian Quran ni dia ada 4 bahagian. Kepada kawan-kawan semua ada 4 bahagian. Dia ada ayat bacaan, dia ada hafazan, hukum tajwid, ayat kefahaman, dan kita hendaklah menguasai tajuk tersebut dengan sebaik mungkin dengan kaedah KSSM. KSSM. Okey, kita buka kepada soalan. Ada soalan tak? Untuk bahagian ni. Sebelum kita dah menantikan soalan Ustaz Almi Okey, baik. Maknanya sekarang ni Al-Quran ni dia ada 4 bidang tu berbanding bidang lain. Okey, kalau sementara tunggu soalan kita boleh share sikit kat sini Dia ada 4 item berbanding yang lain tu dia kalau ulum Quran sajalah, tapi Al-Quran ni dia ada 4 item guys. Tilawah, hafazan, tajwid dan kefahaman. Jadi kalau ada kawan-kawan tanya kenapa begitu kan, jawapannya ialah supaya kita nak memfokuskan lagi guru-guru dalam semasa PDP, lebih terancang ada PDP. Jadi bila kita khususkan maka tilawah mesti kena ada PDP dia.
Dulu kalau saya ingat kalau ke KBSM, kalau hafazan tu kita minta pelajar hafaz je di rumah kan. Tapi Betul. melalui ini kita dah boleh buat PDP di kelas. Mungkin cara menghafaz, mungkin kita boleh tasmik, cara tasmik. Kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu bagaimana nak nak menghafaz tu Ustaz. Betul. Kaedah dia Ustaz. Kena tunjuk tu cara. Betul. Okay. Kadang-kadang isunya dia menghafaz tapi tidak tasmik. Tilawah tu di tasmik dulu. Contoh surah As-Sajdah tadi kan. Sebelum dia menghafaz tu dia tak tasmik dulu sama dengan guru atau rakan yang lagi ni kan. Jadi bila dia menghafaz hafazan yang salah. Dari segi baris, dari segi makhraj. Nampak tak kelemahannya? Sebab itu melalui KSSM ni kita pandu. Okey, mungkin dari segi buku teks ni tidak ada cara menghafaz, tidak ada ialah bagaimana caranya, cuma kita ada bentuk jadual sajalah, okey. Tapi itulah kreativiti kita, kita dah zaman kita dulu mungkin ada kita dengar daripada guru-guru kita cara menghafaz yang baik, kita boleh share lah. Okey Ustaz, kita ada soalan Ustaz. Okey. Okey, kita ada soalan daripada Puan Saodah binti Moshidi Okey, dia tanya Ustaz, adakah mencukupi Ustaz sekiranya pelajar ni hanya menjadikan buku teks sebagai bahan rujukan utama untuk peperiksaan SPM? Jadi dia tanya murid ni Ustaz, kalau jadikan SPM ni buku teks ni je sebagai rujukan dia, mencukupi tak? Macam mana Ustaz? Komen Ustaz. Jawapan saya cukuplah. Sebab buku teks ni ikut DSKP. Soalan diambil daripada DSKP. Kalau dulu mungkin huraian sukatan kan, ada sukatan huraian sukatan, tapi sekarang ni dokumen kita ialah DSKP. Buku teks dia ikut DSKP. Cuma kita sebagai guru kena pastikanlah macam saya sebut tadi, pastikan kalau yang gerbang ilmu atau tawakal anda tu sekadar maklumat tambahan saja. Maklumat tambahan. Maknanya pelajar cuma tak perlu nak fokus ke menghafaz ke, just untuk maklumat tambahan. Okey. Jadi selebihnya tu bergantung pada buku teks di SKP. Okey. Cuma itu kalau pertanyaan cukupkah? Jawapannya cukuplah. Jawapan saya cukuplah. Okey. Cuma kalau kita nak mahir, sebab kita sekarang ni isunya ada pentaksiran. Ada SPM tu. Jadi kita kena ada juga bahan atau rujukan lain yang berkaitan dengan pentaksiran. Okey, tak kisahlah modul ke apa ke, kita boleh gunakan sebagai panduan. Sebab untuk input kita boleh gunakan buku teks, tapi kalau untuk pentaksiran, peperiksaan, kita kena suggest kepada pelajar buku-buku yang bersesuaian, ataupun kita kalau ada contoh soalan ke apa ke, kita boleh share dengan pelajar. Itu kita punya ni lah. Sayuk, macam mana kalau ada terdapat pula asatizah ni dia menggunakan buku teks KBSM lagi Ustaz? Maksudnya apa komen Ustaz? Ayat ni ada cerita pasal asbabun nuzul, tapi dia menggalakkan murid untuk baca buku KBSM juga untuk memahami asbabun nuzul tu. Jadi macam mana komen Ustaz untuk situasi yang dilakukan macam ni? Okey, kalau ikut pandangan saya, kita dah ada buku teks, maka kita kena pakai yang ada sedia ada lah. Sebab kita jangan tengok saya lembaga peperiksaan pun dia fokus kepada buku teks baru. KSSM ni. Bukan menafikan maknanya fakta yang buku lama tu silap, tidak, tapi maknanya dari segi dari segi kecukup cakupan, dari segi penterjemahan DSKP dalam bentuk buku teks. Kan, sebab kita pakai yang baru, yang KSSM punya. Jadi yang lama tu kita simpan sebagai khazanah. Okey, khazanah. Masuk arkib ke, bagi rujukan bolehlah tambahan sebagai tapi jangan saya contohnya kan, semalam saya tengok yang Pai punya SPM. Okey. Saya tengok dia punya tajuk lebih kurang sama. Dia ada sama Ustaz, macam aulawiyat tu Ustaz. Jadi maknanya mungkin boleh juga timbul soalan, Ustaz boleh ke kita benda tu sama ambil sekarang, kalau benda tu respon terbuka, tak ada hal. Untuk maklumat tambahan tak ada hal. Secara umum kita boleh ambil
KBSM sebagai maklumat tambahan. Okey. Hmm. Tapi dari fakta-fakta lain yang kalau berkaitan dengan soalan respon tertutup yang itu maknanya kena rujuk kepada buku yang terkini lah. Kalau PQS lah. Yang buku Betul. PSI PAI contohnya walaupun sama, sekadar bacaan tambahan untuk ilmu tak ada hal. Silakan. Macam tadilah KBSM kan. Sebab itu kata jangan buang, maknanya simpan sebagai khazanah, kita boleh buat rujukan. Kadang-kadang buku saya tak nafikan buku KBSM lama tu dari segi maklumatnya dia lagi jelas. Boleh sekadar untuk maklumat tambahan, tak ada hal. Maklumat tambahan, rujukan boleh, untuk kan? tambahan kita Ustaz kan. Untuk lagi faham, tak ada hal, tak masalah. Betul. Sebab ilmu tu kan luas, bercambah sangat luas kan. Ya, betul. Okey. Benda tu dah Jadi, dipakai 20 tahun kan, tentulah masih bermanfaat. Tapi sebagai maklumat tambahan sajalah. Okey. Okey Ustaz, ada satu lagi soalan. Tapi yang ini dia lebih kepada dia nak tanya Ustaz. Dia nak tanya tentang topik-topik. Boleh Ustaz kita nak kupas sikit topik-topik? Boleh. Tajuk-tajuk. Okey. Contohnya kat sini dia tanyakan oleh Encik Azri Hafizi Encik Azri Hafizi dia kata, boleh tak Ustaz terangkan asbabun nuzul? Tajuk dia tuntutan melaksanakan pekerjaan yang utama. Jadi mungkin asbabun nuzul ni mungkin ada di kalangan murid-murid asatizah ni dia kurang jelas Ustaz. Jadi mungkin kita dapat buka sikit Ustaz, kita tahsin surat sikit. 56 ni. Okey, dia muka surat 46 Ustaz. 56 ke 46? 46. 46 ya? 56. 56. Okey, dekat sini asbabun nuzul ni biasanya asatizah dia akan terkeliru biasa macam ni Ustaz. Yang atas dengan yang bawah tu. Yang tahukah anda dengan yang atas. Cuba Ustaz ceritakan secara ringkas Ustaz. Apa dia sebenarnya asbabun nuzul ni? Kita ni macam mana Ustaz? Okey, untuk ayat ini macam saya sebut tadi pertama kita ambil yang atas lah. Yang tahukah anda tu sebagai maklumat tambahan. Mungkin ada terdapat kitab lain yang menyatakan asbabun nuzul sebab dia pandangan-pandangan ulama lain. Cuma untuk hal ini kita tengok yang atas lah, yang atas ni. Okey. Dan untuk kita bacalah keseluruhan ataupun kita boleh terangkan pelajar, cuma fokus untuk pelajar kita fokus pertama kita fokus kepada nama ni Nu'man bin Bashir ni. Okey. Nu'man bin Bashir. Itu fokus itu watak dia lah. Peristiwa tu disebabkan oleh Nu'man bin Bashir kan. Okey. Okey. Dia sembang-sembang lah. Okey. Kemudian kita kena rengkakan peristiwanya ialah mereka membicarakan tentang amalan-amalan yang mereka lakukan tu. Betul. Kan? Okay. Masing-masing ceritakan kehebatan amalan masing-masing lebih utama. Yang mana dikata benda tu benda yang sebab itu keluar istilah aulawiyat. Manakah keutamaan dia? Dia katakan di antaranya dikata tidak akan mempedulikan amalan soleh yang lain. Sebab ketiga itu dia ingat dengan cara memberi minuman kepada para orang tu merupakan amalan yang baik, amalan yang terbaik bagi dia. Yang utama, yang paling utama. Yang utama bagi dia. Sebab itu dia keluar ayat ni. Okey? Jadi masing-masing dia ceritalah, aku lebih kurang beginilah, aku tak nak fikir lain lah. Aku fikir aku beri minum pada orang haji ni tu dah hebat. Itu peristiwa asal tu. Asal tu. Begitu. Okey. Kemudian dikata memakmurkan, dia seorang sahabat lain, dia memakmurkan Masjidil Haram, maknanya dia pergi Masjidil Haram, dia beribadat. Okey. Dia beribadat maknanya itu cara yang terbaik bagi dia. Dan satu lagi ialah berjihad. Okey. Berjihad. Jadi mereka tengah bersembang begitu, Umar pun dengar. Kuat sangat Ustaz dia sembang Ustaz. Dia sembang kuat sangat. Yang tiga orang ni kan dekat tepi mimbar Nabi tu. Kuat sangat dia sembang. Apa bising ni kan, apa bising kurang gitulah. Apa bahasa zaman sekarang ni, apa korang ni bising ni, apa benda ni, apa barang cerita ni. Okey, itu kisah dia kan. Okey. Lalu turunlah ayat yang menceritakan tentang apakah aulawiyat yang sebenarnya yang menjadi tolak titik kepada konsep kita tu. Okey. Betul Ustaz, betul. Jadi Sayyidina Umar ni ini yang kisah tadi ni. Ini yang kisah yang tiga orang tadi tu, kisah pertama. Okey.
Lalu turun ayat ni dikata allazina amanu, yang beriman, wahajaru wajahadu fi sabil bi amwalihim. Okey. Ayat ni seorang mengatakan sebenarnya yang kau buat tu semua tu baik kan, tapi mana yang kita rasa kita mampu nak laksanakan, itulah yang terbaik. Okey. Dia beriman, maknanya ikut situasi dia lah. Dia tak boleh katakan bagi air tu lagi baik berjihad ni lagi baik. Yang tak begitu tak yang duduk kat masjid baca Quran tu baik. Okey. Habis kalau macam tu orang yang contohnya sekarang ni kan, sekarang ni frontliner yang tak sempat nak pergi frontliner yang sekarang ni tak sempat nak iktikaf kat masjid tu macam mana? Sebab itu dikata tak kisahlah, yang penting kalau kamu jihad, kamu dapat fokus pada jihad yang terbaik, itu yang terbaik begitu. Ya, betul Ustaz. Kan? Kadang-kadang kita rasa kita tak dapat berjihad dengan macam tadi kan, kita bantu orang tapi kita ada duit, kita bantu golongan yang memerlukan. Itu juga yang terbaik. Itu dikatakan aulawiyat, kesesuaian, keutamaan mengikut kesesuaian masing-masing. Mungkin aulawiyat saya dengan Ustaz Elmi mungkin berbeza kan? Ya, betul. Contoh kan? Contoh. Mungkin macam saya ni duit tak ada, tapi saya ada tenaga. Okey, maka saya boleh bantu. Itu aulawiyat saya. Okey, Ustaz Elmi contohnya. Okey. Dia macam banyak tanggungan kat rumah lah, jaga anak lagi lah, pergi masjid. Tapi dia ada duit. Dia tak sempat nak pun tolong orang kan contohnya kan. Dia ada duit, dia bagi duit. Jadi, kan. Keutamaannya kepada keluarga Ustaz Elmi. Masing-masing lah. Jadi ayat ini dia nak cerita tentang apa keutamaan kita sebenarnya. Contoh kalau sekarang, kalau kita, tapi cuma dari segi penerangan dia kurang jelas. Sepatutnya kita kena cerita apa aulawiyat kita sebagai seorang pelajar contohnya. Adakah menuntut ilmu lagi paling utama kan? Okey. Okey, dan sebab itu saya cadangkan kreativiti kita, amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Yang ini bersifat umum. Kalau boleh kita cuba cari dalam internet ke apa ke, contoh taat kepada perintah Allah melebihi segala perkara. Contohnya mungkin kita boleh cerita Uwais Qarni ke, okey, menjaga amanah dan amanah Allah dan Rasulnya. Ini secara umum. Mungkin kita boleh cerita sirah atau sahabat. Okey. Kalau contoh dalam buku teks lama tu bukan tajuk ini, tapi dia ada cerita amalan yang mengutamakan tu, dia ada cerita tentang kisah para sahabat. Tu mungkin kita boleh ambil yang itu. Okey Ustaz, saya mencelah sikit Ustaz kan? Apa dia? Saya mencelah sikit boleh. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada cerita semalam pendidikan Islam pun ada tajuk aulawiyat juga, tapi berbeza dengan PQS ni Ustaz, kita ni dia lain dalil dia Ustaz. Lepas tu? Ya, dalil dia lain. Jadi kat situ sebenarnya boleh ada macam saya sebut tadi lah, ada percambahan. Tapi apa-apa pun kita mesti fokus asbabun nuzul tu, jangan kita rujuk kepada info Liga Islam pula. Kita kena rujuk PQS, itu keutamaan. Okey Ustaz, jadi kita tajuk ni kalau kita nak bincang lebih lanjut tak habis Ustaz. Jadi kita beralih Ustaz. Okey, kepada sahabat-sahabat sekalian, okey, kita akan beralih pula ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian ulumul Quran. Okey Ustaz Boleh Ustaz? Boleh. Silakan. Okey. Alright, jadi kita teruskan Ustaz. Bahagian ulumul Quran ni macam mana Ustaz? Cerita. Terima kasih Ustaz Elmi. Okey, alhamdulillah. Jadi pusingan pertama untuk pengajian Al-Quran, insya-Allah tak ada masalah. Kalau ada pertanyaan pun boleh tanyalah, okey. Boleh tanya dalam banyak, kita ada media, mungkin boleh kita WhatsApp, boleh Telegram. Maknanya bedah buku ni bukan setakat hari ni saja, okey. Betul. Hari lain kita simpan tidak. Kita lagi pun contoh, kita sekarang ni pun baru 6 bulan kan. Kita baru sebahagian saja. Kan nanti kalau kita masuk go through kepada tajuk-tajuk tertentu, tiba-tiba kita tahu, okey. Boleh kalau contohnya ada sebab saya menulis bidang akidah dan juga akhlak Jadi sekiranya ada benda-benda lain bidang saya ke ataupun bidang lain tu boleh terus kat saya, nanti saya boleh kongsi dengan anda lah. Okey, cuma kat sini dalam buku teks ni dia ada QR code buku teks ni, nampak tak? Dia ada QR code. Okey, nampak atas. Saya tengok ni kan. Ini QR code kan. Okey, yang ini ni gunanya begini.
sekiranya tuan-tuan ada apa tu, ada QR scanner. bukan, buku ni ada kesilapan, okey, ada Okey. kesilapan dan sebagainya. Kalau tak tahu nak bagi tahu penerbit, boleh kontak penerbit teruslah. Kalau tak pun boleh maklumkan kepada saya. Nanti Okey. saya akan maklumkan kepada penerbit. Okey, jadi penerbit akan upload di sini pembetulan dia. Okey. Jadi depan ni fungsinya untuk segala pembetulan Ustaz ya? Depan Ya, ni segala pembetulan. Maknanya tak perlu susah. Beritahu saya, nanti saya akan hubungi dia, suruh upload di sini. Okey, jadi kita boleh scan kat sini, kita boleh tahu dia punya pembetulannya di situ. Jadi memang kita perlukan kerjasama daripada tuan-tuan untuk memastikan sekiranya ada kesilapan ya. Ada kesilapan saya tahu, ada kesilapan maklumat, maklumlah ya. Benda tu benda isunya walaupun ada panel penyemak, tapi ialah ya, adalah, tak kata perfect 100%, mungkin 95%, 96% ada kesilapan ya. Ataupun perlu lagi mantapkan, boleh letak di situ ya. Okey, jadi untuk pengajian Al-Quran, okey. Ulumul Quran. Ulumul Quran, kita ada tiga perkara saja, 3 item saja, iaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kemudian ilmu tafsir dan Rasam Osmani. Benda ni macam simple, tapi antara perkara baru ialah Rasam Osmani yang akan saya cerita sedikit lah. Sebab benda ni benda baru. Kita pun dulu mana kita ada Rasam Osmani secara khusus. Okey, hanya pelajar yang ambil KKQ saja. Pelajar yang ambil KKQ, dia apa tu, dia mungkin ada sedikit sebanyak ilmu, tapi kalau tak ambil KQ memang dia tak tahu langsung. Sebab Rasam Osmani ni bukan ilmu baru tapi maknanya untuk memudahkan Pendedahan lagi kita memahami. Okey, untuk ayat Makkiyah Madaniyah, okey, dia tak ada isu, maknanya seperti itulah seperti itu yang tertera di buku tuan-tuan. Okey. Cuma di sini untuk bahagian ciri ayat, okey. Di situ ini kehendak buku teks sendiri. Asal dari segi penulisan kita asing Asal dari segi penulisan kita asing ciri dan kandungan tapi buku teks kata kita kena sekalikan, jadi itulah yang berlaku, sekalikan. Jadi mungkin ada sedikit macam itulah tapi itulah tak kisahlah jadi yang penting kita punya kreativiti lah terangkan pada murid. Okey, ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian kat sini tahukah anda ini ada sedikit kesilapan kesilapan, mungkin tak disengajakan dah. Okey, tapi muka surat 96. Muka surat 96. Yang ini berkaitan dengan, saya ingat dia punya contoh lah contoh saja yang terbalik kan. Ayat nasih dengan ayat mansuh tu terbalik sebenarnya kedudukan dia terbalik. Kedudukan dia terbalik. Tapi yang saya sebut tadi, bila tahukah anda ni, dia sebagai maklumat tambahan, dia tak ada dalam SKP, maknanya tak akan masuk periksa lah. Apa dia ayat nasah, contoh dan sebagainya, mungkin tak akan ditanya lah. Cuma dari segi disiplin ilmu tu, saya sebagai wakil panel mohon ampun lah kerana mungkin sedikit ialah tak tahulah. Saya ingat tak boleh nak salahkan penulis ke editor ke, sebab kita pun ada panel kan. Itu isunya tu. Jadi kita tak payah menuding jari lah. Just ada kesilapan, kita betulkan. Okay. Mungkin panel dah tulis betul. Mungkin itulah dari segi tak pasti kan. Kita pun tang mana boleh jadi macam tu kan. Okay. Betul. Okey, jadi itulah yang saya minta kepada kawan-kawan lah. Just kalau ada kesilapan, just kita akan perbaikilah. Okey. Cuma yang ini saya tak pasti dah diperbaiki ke belum saya tak cek QR code Okey. Kalau sama maknanya belum diperbaikilah. Cuma yang ini diterbalik dari segi ayat nasih dengan ayat mansuh tu. Okey. Dia terbalik dia punya kedudukan dia. Okey, kemudian dari segi usaha dan tindakan ni, kalau kita tengok usaha dan tindakan dia macam sama tingkatan 4. Itu pun kena buku teks. Dia nak ada kesinambungan dari segi bentuk penulisannya itu. Sebab mula-mula kita orang tulis, kita asing, kita tak buat macam ni kan. Tapi dia kata kena ikut buku teks tingkatan 4 supaya kesinambungan tu ada. Guru-guru boleh follow dengan baik. Okey, cuma dari segi DSKP-nya, okey, dari PDP, kalau kita nak contohnya kan, kita kongsi di sinilah.
usaha dan tindakan untuk menggunakan ayat makiah ni kita boleh juga letak kesan kalau tidak menggunakan ayat makiah, kelebihan kita boleh letak juga kat situ. Ini untuk objektif lah. Boleh untuk objektif untuk PDP untuk lebih deep learning. Okay, untuk deep learning itu maknanya kita kena masuk program lain pula lah, bagaimana kita nak membugarkan DSKP dari segi meletakkan objektif itu kadang-kadang ialah payah jugalah, kena betul-betul faham saya yang ni pun kadang-kadang masih terkeliru juga, tapi insya-Allah kita belajar supaya hasrat DSKP itu membolehkan pelajar dan juga guru dapat mengambil selaba banyak ilmu, supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi itulah kedudukannya. Sebab itu kalau tengok persembahan buku ni dari segi semua dia ada usaha dan tindakan, individu dia samakan macam tertampak, tapi memang diminta begitu Ustaz Ilmi supaya ada kesinambungan lah dari segi pelaksanaan dia. Dia nampak simple. Dia nampak simple. Dia nampak simple tapi banyak input dalam tu, Ustaz. Ya, betul. Maknanya itu kata kreativiti guru tu kadang-kadang kalau lah saya sendiri kan, saya tak cerita orang lain. Mula-mula dulu saya ngajar. Saya ngajar kan, mula-mula dulu tahun masa baru masuk kan. Setengah jam tu dah habis. Dah habis. Kita dah kan, baik kita pun tak ada pengalaman kan. Tapi sebenarnya kalau kita nak cerita, ta'arif saja itu pun dah boleh setengah jam. Contohnya kan. Dalil saja pun kita dah boleh setengah jam. Tapi itulah ikut kreativiti berdasarkan peruntukan masa yang ada. Okey, satu lagi. Saya rasa, saya nak kongsi sedikit lah. Untuk aktiviti ni, antaranya sebab kita diminta memperbanyakkan aktiviti. Kat sini kan. Terpulanglah realistik ke tak realistik lah, tapi rasanya apa yang dipaparkan aktiviti di sini semuanya mampu dilaksanakan. Contoh, ini sekadar contoh. Kod lah kita tak ada macam matiku tu aku nak ngajar apa ni, aku nak ngajar apa kan. Jadi sekurang-kurangnya ini panduan. Panduan untuk kita boleh laksanakan. Dan bila kita buat, insya-Allah buat satu aktiviti ni pun dah tak cukup masa ni kan. Ini sekadar contoh panduan. Kalau kita ada lain yang lebih realistik, sebab kita ni dengan anak murid kita yang lebih arif, lebih maklum. Kadang kita ambil aktiviti orang lain, kadang-kadang tak sesuai ni kan. Mengikut berdasarkan situasi yang ada kan. Jadi kita ni lebih arif tentang anak murid kita, bagaimana kita nampak. Cuma sebagai contoh. Satu lagi yang saya nak cerita tentang cabar minda ini, sama juga sekiranya payah sangat, saya ingat kalau kita tengok cabar minda ni, sebab sekarang ni kalau kebat dah 6 markah kan Ustaz Ilmi. Jadi kita boleh ambil contoh kebat kat sini, kita tak payah nak fikir-fikir. Betul. Sebab kebat ni dia punya konsep dia merimbun begitu. Kita bincang dalam bentuk macam mana pun dia idenya tetap merimbun begitu. Banyak ada berkembang kan. Jadi saya cadangkan kalau kita buat soalan kan, soalan apa tu, pertengahan ke bulanan ke, kita tak tahu nak kebat. Sebab kebat tu dah wajib kan setiap bahagian. Ambil yang ini tak apa. Kita modify sikit ke, kita boleh modify terus sikit, kita bubuh markah 6 kat situ. Okey Ustaz. Sekarang kita ada satu soalan. Okey, daripada silakan. Aida Farha. Dia tentang ilmu tafsir ni. Okey. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkaitan metodologi kitab-kitab tafsir. Adakah murid perlu hafal semua info yang ada seperti latar belakang dan hasil karya, atau fokus kepada metodologi sahaja? Okey, ini soalan ni kira soalan popular lah Ustaz. Ini soalan popular Ustaz. Baik. Okey, saya punya jawapan gini mudah aja. Ada tak dalam DSKP? Ada tak dalam DSKP? Kalau ada dalam DSKP, memang berkemungkinan besar akan ditanya dalam peperiksaan. Ya, betul. Bila ditanya dalam peperiksaan, memang kena ni lah. Cuma ada cuma dia, akan tetapi dia ikut dia punya keutamaan jugalah. Tentang keutamaan. Macam hari itulah KBSM kan,
mula-mula dulu mungkin dia ada dalam sukatan tu metodologi tu, tapi Ada. keutamaan lah. Maknanya metodologi ni agak ni sikit lah, agak payah begitulah. Jadi kalau boleh untuk pengetahuan kena tahu jugalah, mungkin dia akan ditanya di situ. Cuma Betul. kita kena pandu dengan pelajar lah, mana yang penting, mana yang mustahak kan. Banyak kat sini ni kan. Betul. Okay. Ataupun kita boleh juga katakan kat sini metodologi kan. Metodologi maknanya kita boleh tengok dia punya asas dia. Asas dia. Ni kan. Okey. Asas. Contoh ni saya bagi contoh ya. Maknanya kalau metodologi penulisan kat sini tafsir Al-Azhar kan. Okey. Kita tentukan dia bil ma'sur atau bil rawi atau gabungan. Itu salah satu daripada asas dia. Kita ambil asas saja. Kan. Sebab metodologi adalah cara kan, cara bagaimana penulisan tafsir itu. Jadi antaranya tafsir Azhar ni dia menggabungkan bil ma'sur dengan bil rawi. Jadi murid kena tahulah apa dia bil ma'sur, apa dia bil rawi. Begitu. Okey. Itu antaranya lah. Lagi apa? Kita juga tengok mengikut corak adabi Ismail, iaitu sastra budaya kemasyarakatan, berbentuk kemasyarakatan. Corak tersebut menjelaskan petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kita ambil asas sajalah, kita bagi point ya. Sebab itu kalau maksudnya ada apa isi penting lah Ustaz kan? Maksudnya apa isi penting yang ada kat dalam tu? Asas lah dia punya. Sebab itu asas saya cadangkan kalau ada guru-guru kat sini yang ada lebihan masa kan. Semua ada 24 jam kan. Tapi kot-kot ada lebihan masa. Apa aku nak buat ni kan. Cuba buat nota, kita keluarkan poin-poin dia. Poin-poin dia. Macam saya tingkatan 4 dah siap, tapi itulah tak sempat lagi untuk tingkatan 5 tu. Bila kita nak buat Ustaz Elmi? Dan datanglah kan. Jadi kita nak bantu. Mana kadang-kadang maksud saya ada cikgu-cikgu yang rakan-rakan kita yang otak-otak ni, okey. Dia dapat nampak tau. Okey, mana poin-poin dia. Jadi orang-orang ni kalau boleh membantu kita lah buat nota. Kita belilah. Kan. Jadi tak payah. Tapi kalau kita ni guru-guru baru ataupun guru-guru yang maknanya dah lama mengajar, saya ingat dah boleh juga kita benda tu, sebab benda tu kena diasah tu. Diasah. Maknanya bila kita faham, kita boleh keluarkan. Dan kita boleh matchingkan dengan bentuk-bentuk soalan. Tapi dia punya asas dia, perlukah kita kuasai? Jawapan saya ialah sekiranya ada, saya ingat ada dalam DSKP ni. Ada dalam DSKP, kita kena kuasai. Ada dua benda yang saya selalu ingat kepada pelajar. Awak fokus kepada benda yang kita belajar. Ada dua benda. Satu, untuk peperiksaan. Bila peperiksaan itu adalah asas pengiktirafan kita. Yang kedua, ilmu untuk kita amalkan. Jadi dua benda ni yang kita kena pegang selalu. Okey. Ilmu untuk kita periksa dan juga untuk kehidupan kita. Okey, rasanya jelas tu kot ya Ustaz Elmi? Sangat jelas Ustaz. Jadi saya simpulkanlah apa-apa pun rujuk di SKP. Jadi memudahkan kita. Okey Ustaz, kita go through Ustaz. Okey, satu lagi last yang tajuk last, iaitu Rasam Osmani ni. Boleh tak sikit Rasam Osmani? Boleh, 5 minit Ustaz. Okey. Rasam Osmani ni mungkin ilmu baru bagi kita. Okey. Rasam Osmani ni ilmu baru bagi kita. Jadi bolehlah carilah fakta-fakta, lebihan-lebihan fakta buat penyelidikan di internet dan sebagainya. Boleh, sebab dia ilmu baru ni. Okey. Saya ingat kalau pelajar tu tak ambil KKQ, di universiti pun tak ada kot ilmu ni. Ada engkau belajar dulu Ustaz Elmi kat Universiti Rasam Osmani, ada belajar tak? Ada Ustaz, saya ada. Dia alhamdulillah lah, tapi setengah bidang tu dia tak ada secara khusus kan. Saya ada. Okey, jadi pastikanlah, cuma mungkin ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Okey. Jadi kerujuklah antara bahan saya boleh share lah. Sebab yang ada kat sini Rasam Osmani ini memang ringkas betul. Jadi kalau nak lebih lanjut kita boleh rujuk paling mudah lah buku KKQ tingkatan 5. Itu ada banyak contoh-contoh dia. Okey, kita boleh tengok dia punya contoh-contoh di situlah. Okey. Contohnya macam ni hazaf kan. Okey. Ada 3 contoh-contoh hazaf isyarah tu macam mana. Okey, hazaf isyarah atau hazaf ihtimal macam mana. Okey. Dia lebih kepada qiraat contohnya. Contoh hazaf ikhtisar. Dia ikhtisar ni khusus.
mana fokus ikhtisar ni khusus berlaku semua tempat. Okey. Mungkin kat sini kita tak nampak sangat. Okey. Mungkin kita tak berapa macam sangat kan. Mungkin contoh ni betul lah. Tapi kadang ada guru tanya, Ustaz, kenapa sama dengan yang bawah ni? Mi'at ni. Sama dengan ikhtisar dia kata kan. kan. Mungkin jadi timbul tanya kan. Mungkin pelajar pun kita ni dah lah tak ada ilmu kan. Macam mana? Contohnya kan. Okey. Cuma saya ada juga tengok dekat fakta sumber lain. Okey. Khusus ni contoh yang paling mudah yang kita lagi supaya tak terkeliru kan, jamak muannas salim contohnya kan. Contohnya. Jamak muannas salim contohnya. Yang kita boleh tengoklah. Okey. Okey, supaya kita nak bezakan dengan yang ini al-mi'ad ni kan. Sama ni, kita sama ni kan. Gitu. Contohnya kan. Sebab nampak sekali nampak macam sama. Sekali nampak macam sama. Okey. Jadi tak sampai sini lagi kot, mungkin kita tak berapa nampak. Ini contohnya lah. Okey. Jadi ni boleh rujuk pada ni lah, nota tambahan pada KKQ. Tapi yang ini sebagai asas. Sekurang-kurangnya pelajar yang tak dapat masuk KKQ, dia ada sedikit ilmu, tahulah Al-Asal Osmani tu contohnya ada antaranya ada 5 bahagian. Hazab, ziyadah kan contohnya. Waslu kan, benda-benda tu kan. Okey. Itu antaranya lah. Jelas kot Ustaz Elmi ya? Yang keistimewaan ni tak ada masalah lah. Maknanya kita boleh tengok kenapa Al-Asal Osmani menjadi asas kepada pembacaan Al-Quran kita. Seolah menjadi rukun kan. Itu ada sebab-sebab dia. Dan juga usaha dan tindakan menggunakan Al-Asal Osmani sebagai panduan dalam memahami kandungan Al-Quran. Okey, ini sangat bagus ya. Supaya kita pastikan bila kita memberi Al-Quran, antaranya kita dapat tahu mesti ditaskhih oleh KDN. Sebab KDN dia ada jatuhan kasar khas. Sebab takut tersilap. Betul. Yang lain tu tak ada pentaskhih, takut tersilap. Okey. Okey Ustaz Elmi, bukan setakat itu sajalah kot ya. Kalau ada soalan lain ke kan kita nak terus ni. Mungkin kita boleh raikan ada jam lagi ya Ustaz Elmi? Ada masa lagi. Kita sampai pukul berapa Ustaz Elmi? Sekarang ni macam mana Ustaz? Kita ada sampai pukul apa? Pukul 12 ya? Sampai pukul 12. Okey. Okey. Ustaz, saya ada satu persoalan ni daripada Encik Puan Azian Okey, beliau tanyakan, Assalamualaikum Ustaz, dalam silibus KBSM jenis tafsir ada 2 sahaja, bil ma'thur dengan bil ra'yi. Okey. Tapi dalam silibus KSSM ada satu lagi iaitu tafsir al-isyarah. Yang ini ada pada muka surat 108 Ustaz. Boleh tak jelaskan, mungkin kita jelaskan secara umumnya Ustaz, apa itu tafsir isyarah ni? Tapi apa pun kita kena ingat untuk KSSM kita jadikan rujukan utama kita adalah buku KSSM. Okey Ustaz, dipersilakan tafsir isyarah Ustaz lebih kurang. Ginilah saya secara umumnya ini sebagai penambahan lah. Sebab kita pun belajar begitulah. Bil ra'i dengan bil maksur. Bil maksur itu jelaslah. Maknanya Al-Quran, hadis dan juga Rasulullah. Bil ra'i okey. Mana muka surat berapa tadi? 108 tadi. Tengah tengok. 108. Lagi jelas 108 ya. Okey. 108. Ni. Kita tengok dulu. Okey. Yang ini sebagai satu penambahan lah. Okey. Sebab itu isunya isyari ni ayat-ayat mutasyabihat begitulah. Okey. Kan kita nak mentakwilkan ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan pada kenyataan zahir dan ayat sepenuhnya. Okey. Jadi mungkin ini penambahan. Mungkin dulu mungkin ada tapi tak di-highlightkan. Jadi sekarang ni ada di-highlightkan supaya lagi jelas lagi bentuk-bentuk tafsir itu. Kan. Sama juga macam bil ra'yi ada mamduh, ada mazmum kan. Itu antara penambahan yang bagus juga. Kadang-kadang bil ra'yi ini dia mazmum. Kan. Maknanya dia tercela. Salah contohnya kan. Dia bil ra'yi salah. Macam mana? Adakah kita nak terima? Sebab itu bil mazmum dengan mamduh. Bil ra'yi. Okay. Ya, isyari ni mungkin tambahan daripada supaya lagi jelas dia punya situasi dia. Pentafsiran tu bagaimana. Sebab itu tengok dari segi statement ini ya. Cuba kita kongsi. Para ulama berselisih pendapat berhubung dengan tafsir ini. Isyari inilah. Ada kalangan ulama yang mengharuskan. Okay. Seperti Imam Nasafi dan pula seperti ni.
Tabzani ni dia menolak kan. Jadi Dia dia kata mendedah dia, menolak. ini maknanya dari segi perbahasan just kita maklumkan kepada pelajar secara umum sajalah. Dalam buku ni pun secara umum kan. Jadi pendetilannya kalau kita rasa nak lagi ilmu, maka kita boleh cari dalam internet lah. Tapi maknanya dari segi situasinya begitu, ya. Cuma nanti kalau lagi minta penjelasan yang lagi tepat, maknanya boleh saya mohon kepada panel nanti ni untuk mengeluarkan catatan sedikit, boleh nanti kita boleh share. Contohnya bentuk-bentuk nama-nama kitab dia kan, contohnya kat sini ni bagi dia punya apa tu, dia punya contoh kitab dia kan, tapi kalau kita nak kita tunjuk, maknanya bila ada kitab maknanya memang ada benda tu lah kan. Tafsir Isyari tu memang ada sebab kitabnya ada. Maknanya bukan benda dia adakan, supaya kredibiliti pentafsiran Al-Quran ni betul-betul terjaga. Bukan maknanya kita sewenang-wenangnya boleh mentafsirkan dalam keadaan yang tidak ada ilmu dan sebagainya. Itu saya punya inilah pencerahan. Kalau masih ada ni, mungkin siapa-siapa nanti boleh bagi pencerahan lain lah. InsyaAllah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Salmi ada tambahan? Apa yang Ustaz katakan tu, itu betul lah tu Ustaz. Maksudnya ini adalah satu ilmu yang baru yang kita akan huraikan. Jadi adalah kenyataan yang umum sahaja. Ya, betul. Jadi kita pun terang pada murid secara umum sahajalah. Ini untuk makluman kepada mereka saja kan. Okey Ustaz. Tapi pengalaman saya ngajar, pelajar kita cerita bab tafsir Birra'yi tapi bin Mas'ud pun dia dah pening kepala dah. Kan? Dia dah pening kepala kan. Mungkin kita ada pengalaman kan begitu. Maknanya kalau ada Isyari lagi ni, just kita boleh bezakan lah dengan secara umum lah. Ni bil Maksud macam ni, Birra'yi macam ni, ada mamdu, ada mazmum. Lepas tu ada satu lagi Isyari. Kenapa timbul macam ni? Tunjukkanlah. Sebenarnya kita boleh huraikan lagi lebih lanjut, tapi hari ni Ustaz kita nak overall dulu. Kita cuma raikan saja sahabat-sahabat kita ni. Nanti insya-Allah ada sesi yang seterusnya kita akan by tajuk. Betul Ustaz kan? Ataupun kalau secara tak formal kita boleh bincang dalam Telegram ke apa ke, insya-Allah. Betul Ustaz. Mungkin yang lain yang saya ingat banyak lagi tuan guru ada kat sini ni boleh bantu kan. Betul. Ramai yang boleh bantu dapat. Cuma kita ni medium YouTube ni tak boleh nak berinteraksi kan. Jadi kalau ada nantilah di Telegram ke, kita boleh bincang lah. Pokok ada tambahan kan, ataupun saya punya ni kurang jelas ke, boleh tolong pencerahan lagi lah. Ya, sekarang ni kita nak tengok macam mana kaedah penggunaan buku teks ni Okey Ustaz. Sekarang ni kita tengok kepada pengajian hadis pula Ustaz. Pengajian hadis. Pengajian hadis. Okey, terima kasih Ustaz Elmi. Kita tak ada commercial break ya. Kita terus ya. Kita terus Ustaz. Ustaz Elmi dah boleh dah minum dah kan. Hebatlah. Okay, sempat saya minum Ustaz. Okey, terus kepada hadis ya. Hadis kat sini kalau kita tengok hadis, dia ada empat tajuk ya. 4 tajuk di sini: tanggungjawab individu muslim, memuliakan ilmu dan ulama, amalan yang dijanjikan naungan Allah, tuntutan menjadi mukmin yang lebih dikasihi. Ini maknanya tak ada hadis baru. Bukan tak ada hadis baru, maknanya dia sama seperti ada satu. Amalan yang dijanjikan naungan Allah. Maknanya kita masih lagi guna tajuk lama dalam KPSM. Kita tambah lagi satu tajuk, amalan yang dijanjikan naungan Allah. Gitu Cuma kalau kita tengok dari segi dia punya dalaman konsep ataupun pembincangan hadis tersebut, kita dapati dia agak lain sikitlah. Dia agak lain sikit, maknanya dia tidak diletakkan di sini. Contohnya maksud potongan hadis. Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Dia terus kepada intisari hadis. Dia terus kepada intisari hadis. Itu di antara mungkin dia nak memudahkan kita kot ya. Dari segi penulisan itu untuk bahagian hadis ini iaitu Dr. Amiruddin yang menulis panel dia. Dia ni pakar hadis di USIM ya. Pakar hadis di USIM. Okey. Konsep yang penulisan ini seperti dalam di SKP lah. Sebab dalam di SKP tidak ada
maksud potongan hadis, jadi kita terus kepada intisari hadis. Okey. Jadi intisari hadis itu adalah inti. Mungkin ada sedikit kesilapan dari segi terjemahan di sini ya, kekurangan. Ini dah dibetulkan dalam QR code, boleh tengoklah. Okey. Ada penambahan, ada certain matan tu tidak diterjemahkan. Okey. Sudah dibetulkan. Itu yang kita nak, maknanya kalau ada je terus maklumkan, kita boleh betulkan terus. Okey. Supaya nanti ada pencerahan lah. Okey. Kalau medium lain payah pula, ini selak je buku, kat depan tu boleh QR code terus. Okey. Kemudian pengertian tanggungjawab dan amanah, okey, ada di sini. Kemudian kategori tanggungjawab, ini mungkin kalau kita tengok daripada buku KBSM, dia agak lain dari segi pendekatan dia. Isi kandungannya lain. Kalau ikut buku lama mungkin dia lagi umum gitu, tapi yang ini dia lagi jelas, dia ada hak sendiri tu, dia ada hak akal, roh, nafsu, jasmani. Okey. Jadi ada penambahbaikan lah. Okey. Yang boleh kita jelaskan kepada murid-murid. Okey. Dan pemimpin kepada rakyat, dia ada contohnya sekali kat sini kan. Suami terhadap keluarga. Okey. Kemudian isteri terhadap suami dan anak. Lagi saya ingat lagi jelas lah dia punya penerangan berbanding yang lama tu dia ringkas. Dia terus. Okey. Dan maklumat tambahan, tahukah anda? Okey, yang ini sekadar maklumat tambahan saja. Okey. Maknanya untuk murid lagi faham tentang perkara-perkara yang dinyatakan. Okey, kemudian kepentingan menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Yang ini juga boleh kita letakkan untuk deep learning ya. Walaupun dalam DSKP dia tanya kepentingan, tapi untuk deep learning kita boleh tanya murid juga, contohnya apakah kesan atau akibat tidak menunaikan tanggungjawab. Contohnya begitu kan. Kita boleh letak kat situ sebenarnya. Tak salah ya. Tak salah. Dia untuk deep learning kan saya sebut tadi, kita ni ada dua, satu untuk peperiksaan, satu untuk kehidupan. Jadi deep learning tu lebih kepada kehidupan lah. Tapi untuk peperiksaan kena ikut dalam DSKP begitu. Okey. Juga tahukah anda di sini dan seterusnya ialah usaha dan tindakan pun sama, ada QR code. Okey. Dan yang saya sebut tadi, kat sini ada aktiviti, boleh pilih mana satu. Kalau rasa tak sesuai, ikutlah, kita pun tak tahu kan, anak murid kita ramai, anak murid kita sikit, anak murid kita ramai perempuan, anak murid kita ramai lelaki, jadi rasa tak sesuai ni. Okey. Jadi kita boleh pilih ambil yang sesuai, ataupun kalau kita ada idea sendiri, kita boleh buat. Okey, boleh lakukan sendiri. Dan untuk akhir sekali, nanti cabar minda ini yang saya sebut tadi, okey, dia lebih kepada luar kotak lah. Ataupun KBKK. Saya ingat boleh ambil untuk jadi soalan ni, tak ada hal ni ya. Kebat pun ada kat sini, kita boleh contoh ambil, kita modify sikit. Saya ingat lagi bagus daripada kita pecah-pecah kepala fikir kebat kan, ambil kat sini banyak dah sebenarnya. Cukup dah ni. Jadikan latih to be juga dekat dalam buku teks ni. Cuma kita kena ni lah Ustaz kan, kita kena bagi markah lah supaya mudah murid nak menjawabnya nanti. Okey Ustaz. Sebab yang kat sini tak ada markah, mungkin sesuai untuk 2 markah, sesuai untuk 4 markah, begitu. Ya, justifikasi guru Ustaz kan? Ya betul, justifikasi guru. Ustaz Ayub, untuk bahagian pengajian hadis ni, untuk buku teks ni ada tak lagi mungkin Ustaz Ayub rasa yang menjadi kekeliruan kepada guru-guru ke, murid-murid ke? Ada tajuk yang selain pada tadi kan ada kesilapan, bahagian terjemahan ada tertinggal. Ada lagi tak Ustaz Ayub rasa? Saya rasa tak, yang jelas tak sangat lah, tapi tak tahulah kalau kita cuma intisari lah ni nak cuba. Dengan tidak fokus mana intisari lah, saya tak mengkhususkan lah secara umum intisari ni kan. Intisari ni kalau boleh kita fokus kepada apa yang ada pada hadis tersebut. Pada hadis tersebut. Okey. Yang bersesuaian ya. Yang bersesuaian. Jadi saya boleh simpulkan untuk pengajian jadi saya boleh simpulkan untuk pengajian hadis ni, yang mana pengajian hadis ni kita dah tak ada lagi dah menggunakan adanya maksud petikan hadis, dia ada terus intisari hadis, kemudian ada pembelajaran deep learning. Jadi kat sini kita nampak buku teks ni macam ringkas, tapi sebenarnya dia ada deep learning yang membawa kepada banyak pemikiran KBKK murid. Macam Ustaz Ayub sebut, adanya contoh, adanya kesan dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah pembelajaran
KSSM yang mesti kita kena terapkan. Okey, jadi sementara kita nak menunggu kepada, mungkin Ustaz Ayub ada masalah lain sikit dekat situ, jadi kita boleh tengok kepada bahagian pengajian hadis ni. Contohnya adalah kita tengok tanggungjawab individu Muslim tu. Di setiap bahagian ni kita lihat dia ada satu, di hujung sekali, usaha dan tindakan. Usaha dan tindakan yang perlu dilakukan apabila diberikan tanggungjawab dan amanah. Dapat kita tengok di bahagian pengajian hadis ataupun di bahagian pengajian Al-Quran ke, akan ada di hujungnya usaha dan tindakan. Tengok secara umumnya ada individu, masyarakat dan negara. So dekat sinilah peranan guru nak kaitkan individu tu dengan kehidupan semasa. Jadi inilah yang saya nampak lah dalam KSSM ni, sangat membantu murid dalam nak menjawab kebat sebenarnya, input-input dia. Okey Ustaz, boleh kita go through ke bahagian lain Ustaz? Okey, boleh. Tapi sebelum tu mohon maaf ya, tadi saya bateri habis. Terputus. Bukan pergi minum Oh, bukan. Bateri habis kan. Tak perasan pula. Tak perasan nak check punya bateri. Tapi sekarang okey lah. Okey, tamam. Boleh, mana dah habis ya tadi ulum pengajian hadis. Pengajian hadis. Okey, settle. Kita pergi kepada ulumul hadis. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan lain ya? Tak ada Ustaz, tak ada. Jap. Soalan untuk Ustaz. ULBS ni kita tak uraikan lagi lah kat sini. Kita kemudian lah. Tak ada. Untuk ULBS ni, keterangan ni kita akan mungkin dalam grup ke, sebab hari ni kita nak cerita pasal buku teks sahaja. Okey Ustaz, kita go through Ustaz, ulumul hadis. Boleh. Kita pun ada baki masa berapa ni Ustaz? Ada lebih kurang 40 minit lagi. Itulah, kita ada lagi berapa bidang ni. Ulum hadis, akidah dengan akhlak. Jadi cantik ya tu. Okey. Cantik. Okey, untuk pengajian ulum hadis ya? Ulumul hadis. Okey, saya share dulu. Tadi saya dah terkeluar, saya share balik. Bagi guru-guru, sahabat-sahabat, anak-anak murid, kita boleh rujuk bermula daripada muka surat 170. 170. Saya share sekejap ya, jadi ada masalah tadi. Boleh Ustaz. Okey. Untuk kita sambung balik ya, untuk pengajian ulum hadis. Ulumul hadis. Okey. Dia ada 4 tajuk. Satu, hadis yang boleh dijadikan hujah. Yang kedua, hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Yang ketiga, istilah dalam ulum hadis. Dan yang keempat ialah metodologi penyusunan Sunan Sittah. Jadi untuk tajuk ini, saya izinkan saya terus kepada tajuk yang pertama. Okey. Tajuk yang ini saya mendapat beberapa pertanyaan daripada rakan-rakan. Okey. Jadi saya nak ceritakan sedikitlah ya. Okey, ada tajuk di sini ialah hadis yang boleh dijadikan hujah. Okey. Tapi bila kita tengok kat sini, dia sebenarnya tak berapa apa ni kata orang tu, faktanya lebih kurang sama macam buku lama. Okey, cuma isunya ialah hadis mauquf ni. Hadis mauquf, hukum beramal dengan hadis mauquf. Muka surat 174 ini jadi isu dia okey. Dia mungkin sedikit kesilapan lah ya. Dia kat sini tidak boleh dijadikan hujah. Macam kesilapan ya. Dia kata hadis yang boleh dijadikan hujah, tapi kenapa tiba tidak dijadikan hujah? Okey. Cuma dari segi panel penulis ni mungkin dia ada justifikasi sendiri kenapa dia berbuat demikian. Tapi kalau kita betul-betul baca ni, tidak juga bercanggah dengan fakta yang ada ya. Kerana bukan wahyu dan hanya disampaikan kepada para sahabat. Okey, tetapi ada tetapi di sini. Tapi terdapat baru kaedah yang boleh menjadikannya sebagai dalil. Ini kita ambil. Sebab itu dia boleh jadikan hujah. Maknanya kalau ada fakta ini, syarat ni, maka dia boleh dijadikan hujah. Cuma mungkin kekeliruannya begitulah. Sebab dia terus
tulis tidak boleh jadikan hujah kan. Ya, jadi ada yang okey. terkeliru Ustaz. Kata tak boleh Ya. hujah kan. Mungkin ayat yang boleh kita gunakan begini, boleh jadikan hujah sekiranya menepati Syarat-syarat. syarat-syarat berikut. Ya, Itu betul, lagi sesuai ikut kan. Ya, betul. Mungkin begitulah. Tapi mungkin itu antara yang menjadi kita terkeliru lah. Hadis jangan Ya, diberikan Ustaz. hujah, tapi kenapa bila sampai sini tidak boleh jadikan hujah kan. Ya. Jadi maknanya masing-masing ada pendapat lah, tapi mungkin kalau lagi smooth, maknanya kita buat hadis ini boleh dijadikan hujah sekiranya menepati Memenuhi syarat-syarat. memenuhi dalil dengan syarat yang berikut contohnya. Itu lagi sesuai lah kot. Dia macam ni Ustaz, penulis ni dia nak bagi tahu sebenarnya kebanyakannya tak boleh diterima Ustaz. Mungkin begitu. Hadis mauquf ni kadang-kadang tak boleh juga dijadikan hujah. Sebab apa? Sebab dia bukan wahyu. Betul lah. Asasnya kan, betul lah wahyu. tu. Asas dia, betul. Tapi apa? ada kelonggaran kat situ. Dia disandarkan kepada para sahabat. Ya, betul. Begitu. Mungkin dia, sebab itu saya cakap kalau kita baca 2-3 kali, tak salah pun ayat ini. Mula-mula kita baca, kenapa jadi macam ni kan? Ya. Kan? Betul. Jadi gitulah yang saya nak buat pencerahan kan. Maknanya kalau dia menepati syarat, okey. Sebab dia sahabat kan. Walaupun Rasulullah kata ashabika nujum kan. Maknanya tapi di sana ada juga yang sebab betul lah hujahnya kalau dia bukan wahyu kan. Betul. Cuma kalau dia menepati, okey, boleh kat situ. Okey. Dan saya ingat yang lain dia pegang kaedahnya sama lah macam mana KPI. Cuma saya nak bagi satu, bukan tips lah, tapi saya punya sendiri, saya punya pengalaman lah pengalaman mengajar ulum hadis. Saya dulu mengajar ulum hadis ni tak berapa macam tak berapa sampai dengan anak murid. Mungkin kau Helmi pernah rasa macam tu juga kot Helmi maknanya macam tak berapa puas je, macam ada benda tak keluar kan. Betul Ustaz. Macam saya lah Ustaz kalau contoh hadis mursal tu kadang-kadang macam nak cerita kat dia pasal mursal khafi, nak cerita dia pasal mudallas, tapi kita tak boleh nak cerita Ustaz. Asasnya sebenarnya kenapa jadi begitu? Saya fikir-fikir rupanya kita sendiri sebagai guru tak menguasai ilmu tersebut. Itu punca dia. Jadi saya lah cerita saya kan. Saya ambil pendekatan, kita buat research, tak banyak pun, sukatan je kan, macam kisah ni lah, siapa guru KKQ kat sini, guru KKQ ada taranum kan, kita pun tak pandai taranum, tapi sampai bila kita nak guna kaset, sedangkan sukatan sangat sedikit. Apa salahnya kita belajar betul-betul untuk satu lagu, contohnya Jiharka saja kan, ataupun InsyaAllah kita boleh cerita kat murid kan, boleh bagi contoh walaupun suara tak sedap, tapi sebenarnya kita ada kesungguhan, akhirnya berjaya juga. Sampai bila kita guna kaset itu maksudnya. Sama juga macam ni kan. Kita ajar lama-lama sampai bila aku nak macam ni kan. Jadi kita ambil sedikit masa, kita buat research sendiri. Bila kita buat kajian, kita diberi kefahaman, maka selepas itu kita boleh menerangkan kepada murid dengan baik lah. Maknanya saya sebut tadi jejak ke belantai lah. Sebelumnya macam tak berapa jejak je. Gitu. Saya sendirilah. Dia bila faham Ustaz kan, lagi seronok Ustaz kan? Ya betul, lagi seronok. Lagi seronok dan murid lagi faham. Tapi kalau kita sendiri tak faham, sukar untuk guru dah tak faham, macam mana murid nak faham kan? Itu saya tak cerita orang lain kan. Jadi sebab itu bila kita buat kajian sedikit, adalah banyak sebenarnya. Kalau kita nak kaji tu, kita buat asas-asas sajalah. Kita faham betul-betul, insya-Allah mudah. Begitu juga dengan ulum hadis ini, saya cadangkan. Okey. Sekarang ni kita dah tahu pendekatan yang ada pada bidang ni lebih kurang sama. Dia ada tarif, dia ada apa tu, ada penerangan. Jadi kita kuasai dan kita cuba kaitkan ataupun kita cuba pastikan murid tu faham dengan soalan yang kita bagi. Ya, betul. Okey, soalan yang kita bagi. Jadi kadang-kadang benda yang asas sikit, yang mudah-mudah pun pelajar tak boleh nak jawab. Di samping kita kaitkan dengan teknik menjawab, bagaimana nak menjawab, contohnya cara berhujah,
Okey. Ya. Hukum berhujah macam mana. Jadi untuk ulum Quran, ulum hadis ni mudah saja. Diminta takrif, contoh, hukum beramal. Itu saja 3 saja. Lepas tu Ada 3 tindakan saja. kita, tindakan tu Tindakan semua tu ada maknanya tadi yang saya sebut tadi secara umum, maknanya secara kita umum. dah tahu dari segi Ya. masyarakat, dari segi Individu. negara, dari segi individu. Ya. Begitu. Sebab itu benda tu jadi mudah untuk kita nak cerita dengan murid. Betul Ustaz. Okey Ustaz, untuk bahagian ulumul hadis ni rasanya ada soalan tak? Tak ada isu dan kita buka juga pada soalan. Kalau ada asatizah nak tanya Ada soalan sikit tak? berkenaan. Abang Masih tak ada lagi. Okey, kita masih lagi menunggulah. Kalau ada persoalan boleh ditulis di ruangan chat. Mungkinlah kan ada yang tak jelas ke, kita raikanlah sedikit untuk perkongsian kita pada pagi ini. Okey Ustaz. Jadi sementara kita nak menunggu tu, apa kata kita go through dulu pula Ustaz ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian ulumul akidah. Bahagian akidah. Ya, bahagian akidah ya. Okey, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya untuk bahagian ulumul hadis, kita mesti kuasai macam Ustaz Ayu sebut tadi, takrif, hukum, tindakan apa kita nak lakukan, hukum beramal. Baik. Hukum beramal. Itu saja kesimpulan asas. yang boleh kita ambil. Itu asas dia. Okey, kita go through Ustaz. Akidah Islamiah. Dipersilakan Ustaz. Okey, mudah-mudahan rakan-rakan guru masih bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita ada lagi setengah jam ya, lebih kurang masa yang ada. Okey, ada lagi 2, maknanya okeylah ya. Okey, cantik Ustaz. Akidah 15 minit, akhlak tu 15 minit. Okey, cuma untuk akidah ini benda yang baru, bukan benda yang baru, dia sepatutnya akidah ni pada pengajian Al-Quran dan hadis. Tapi untuk kita punya subjek ni kita tukar dengan PSI ya. PSI ambil tamadun, okey, dan tokoh. Jadi untuk PQS ambil akidah. Jadi seolah macam benda barulah. Walaupun benda baru, tapi sebenarnya secara khususnya dia bukan benda baru bagi kita, benda yang sentiasa menjadi asas kepada kita. Okey, untuk akidah ada beberapa tajuk, okey, boleh saya kongsi dengan anda semua. Akidah sini iaitu ma'rifatullah, asas kepada kehidupan, af'alullah dan af'alul ibad, kemudian konsep pahala dan dosa, serta ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat. Okey. Jadi kadang-kala guru-guru akan mungkin tak ada idea ataupun benda baru yang saya sebut tadi, okey, untuk diberikan kepada murid-murid, okey. Jadi sedikit sebanyak dalam buku teks ini boleh dijadikan sebagai panduan, okey, panduan untuk memastikan murid-murid dapat menguasai, okey, sama seperti dalam DSKP tajuk-tajuk yang telah ditentukan. Okey, jadi sebab itu kat sini ni dia punya konsep lebih kurang macam kalau kita ngaji kitab-kitab lama, dia ada istilah mabadi asyarah. Mabadi asyarah. Mabadi asyarah itu maknanya pengertian, konsep, hukum, faedah, lebih kurang begitulah kan. Jadi sebab itu dalam akidah ini lebih kurang begitulah situasinya. Sebab akidah ni antara perkara yang walaupun kita biasa dengar, tapi kadang-kadang kita kena faham betul-betul agar tidak tergelincir dengan fakta yang ada. Okey. Jadi sebab itu bab-bab begini kita kena pastikan dululah. Okey. Dan juga seperti yang saya maklumkan di awal-awal tadi, sekiranya fakta ada yang tersilap ke apa ke, boleh maklumkan kepada saya. Okey. Boleh kita tengok. Okey. Dan kita perbaikilah, okey, supaya lagi mantap ya. Okey, contoh kat sini saya bagi contoh satu sebab yang lain tu sama Contoh tentang ma'rifatullah ni dicerita tentang yang disebut tadi mabadi asyarah. Okey. Dia ada pengertian, dia ada hukum, dia ada faedah. Okay. Kemudian di sini isu yang diketengahkan peranan wahyu dalam membimbing akal mengenal Allah, ini benda yang biasa kita dah jumpa. Okay. Bagaimana wahyu itu membimbing akal manusia dalam ma'rifatullah. Jadi kita kena cuba cerita yang kalau boleh realistik lah. Realistik dalam arti kata konteks pelajar itu sendiri. Okey. Kadang-kadang pelajar ni dia wahyu pun dia tak jelas apa tu wahyu.
Dia tak Wahyu dia faham ingat lagi. macam kaitan dengan malaikat Jibril saja itu kan. Berturunkan wahyu. Tapi sebenarnya apa kan? Wahyu tu kita je boleh katakan sebagai Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kita. Itu maksudnya itu. Okey. Baik itu kita tengok kat sini ada 4 peranan. Habis peranan lain boleh tak boleh. Ini sekadar contoh saja. Ini respon terbuka, ini sebagai contoh saja. Okey. Kemudian di dalam perbincangan akidah ni dia banyak istilah sebenarnya. Sebab itu panel penulis dia ada meletakkan tahukah anda ataupun info tambahan. Contohnya maqasidus syariah. Apa dia maqasidus syariah? Dia tunjuk kat sini. Itu contohnya lah. Okey, dari segi bahasa, dari segi istilah. Dia Okey. pecahkan maqasid tu apa, syariah tu apa. Supaya lagi jelas. Supaya lagi jelas. Tapi nanti dia tak akan tanyalah apa dia maksud maqasid syariah. Tak adalah sebab dia tak ada di SKP. Ya betul. Dia sekadar maklumat tambahan saja. Okey. Sedikit maklumat tambahan saja. Okey. Kemudian pandangan ulama. Bila kita menceritakan tentang ma'rifatullah, dia ada taklid. Taklid ni maknanya ikut-ikutan lah. Bila lawan taklid adalah dia ada hujah. Ada hujah ma'rifatullah yang ada hujah. Okey. Jadi sebab itu dia ada kaitan sedikit dari segi hukum bertaklid tu macam mana, ada dinyatakan di situlah secara umum. Dan akhir sekali ialah kepentingan ma'rifatullah untuk meningkatkan keimanan. Juga boleh kita ceritakan dalam PDP nanti, kita boleh ceritakan mungkin kelebihan, mungkin kesan tidak ada sifat ma'rifatullah. Okey, contohnya kita boleh letakkan di situ untuk yang disebut tadi deep learning. Okey, sekadar untuk deep learning lah, maknanya untuk peperiksaan tu benda yang lain lah. Okey, sebab kita sekarang ni pun kadang-kadang kita nak memastikan pelajar betul-betul faham, kita kena bagi sedikit maklumat tambahan untuk murid-murid dapat mengkaitkan satu isu dengan isu yang lain. Okey, ataupun kalau kita rasa benda tu kita nak tambah benda lain, maklum lah kadang kita rasa kadang-kadang setengah guru kan, okey. Awak sebagai individu apa yang perlu kamu lakukan? Boleh tunjuk kat sini. Tapi kita tak cerita pun tentang kesan. Kesan kalau mengabaikan ma'rifatullah, apa yang berlaku? Kita boleh cerita kat sini. Okey. Ataupun akibat ke atau kelebihan ke, kita boleh cerita kat sini. Dalam kepentingan tu, okey. Dan akhir sekali ialah usaha dan tindakan yang boleh dilakukan meningkatkan keimanan. Okey. Melalui ma'rifatullah dalam kehidupan. Okey, mungkin kita boleh cerita tentang konsep amal ma'ruf nahi mungkar ke? Kan? Bila ma'rifatullah, maknanya tak mustahil bila ma'rifatullah secara individunya tidak ada, kalau kita nak kaitkan pelajar lah, tidak ada masalah disiplin. Betul tak? Contohnya boleh? Kan? Maknanya kalau kita benar-benar faham ma'rifatullah ni, maka tak ada masalah disiplin sebenarnya. Cuba kita kaitkan begitu. Cuma kadang-kadang isunya kita mengajar ataupun kita PDP ni, kita tak kaitkan begitu. Macam saya lah dulu, sama agak macam tu. Kita just ikut sebiji dalam buku. Di SKP dia lah tak buka kan. Di SKP dia lah tak buka, haram nak buka kan. Simpan je kat laci. Kita follow saja sini. Tapi sebenarnya tidak, kita kena selalu buka dan kita cuba kaitkan dengan kehidupan pelajar tu macam mana. Yang paling dekat individu lah. Masyarakat ni lama lagi tunggu mereka kahwin kan. Tunggu mereka kahwin, tunggu mereka ada rumah sendiri kot kan, ataupun sekarang tu dengan jiran dan sebagainya lah. Jadi kalau boleh itu kan. Contoh kan, mentadabur individu kan, mentadabur mengkaji ayat Allah seperti golongan ulul albab. Apa dia ulul albab? Kita ceritalah ulul albab macam mana. Kenapa? Kerana mereka meningkatkan tahap keimanan sehingga menjadi patuh, tunduk dan taat kepada penciptaannya. Dia faham betul menghayati benda ni, insya-Allah masalah disiplin tak ada. Murid akan rajin. Kenapa rajin? Sebab dia tak fikir isu peperiksaan saja, tapi apa yang dia ingat, belajar ini satu amanah yang perlu dilaksanakan. Itu contohnya lah. Jadi Ustaz, yang saya nampak kat sini, peranan guru dalam menggunakan buku KSSM ni, setiap info yang ada tu kita kena kaitkan dengan keadaan realiti. Ya, betul. Realitinya. Ustaz, kita ada satu soalan kat sini Ustaz daripada Encik Zul Nasri bin Manan. Okay, dia tanya bagaimana cara murid hendak menjawab sekiranya soalan minta konsep secara tepat. Okey.
dia kat sini untuk hari ni kita tak bincangkan cara jawab soalan kebab Ustaz. Tapi mungkinlah Ustaz Ayub boleh terangkan sikit macam mana murid ni dia nak memberi jawapan kalau tentang konsep, soalan konsep-konsep ni Ustaz. Okey, konsep ni lebih kepada kefahaman secara umum lah. Pada pandangan saya, konsep ini kita melihat kefahaman secara umum. Sebab itu kalau kita lihat contoh yang kat sini kan, tengok konsep dia. Okey. Konsep ini yang sebut tadi, dia lebih kepada mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah tu maknanya bila cerita tentang konsep, maka secara tak langsung kita kena fahamkan murid, pertama pengertian. Kemudian hukum. Kemudian faedah. Paling kurang lah, ataupun dalil, ada satu lagi tu dalil, bawah kan? Bawah tu dalil dia. Saya ingat itu antara rangkuman yang ada pada konsep tu lah. Pada pandangan saya lah. Jadi bila kita faham tu, kita boleh terus tunjuk kat murid, maknanya apa tu ma'rifatullah, mengenal Allah yang patut kita wajibkan. Wajib. Jadi konsep lah maknanya, ma'rifatullah ni wajib contohnya kan. Sebab dia ada dia punya kelebihan dan juga dalilnya. Tu saya punya pandangan lah, saya nampak kan, bila konsep mesti ada macam mabadi' asyarah tu lah yang sebut tadi tu. Untuk bahagian akidah ni, itulah kaedah dia Ustaz kan? Yang paling mudah lah. Yang paling mudah. Ataupun gambaran secara umum. Konsep ni gambaran secara ringkas umum. Gitulah. Okey Ustaz, untuk bahagian akidah ni, Ustaz ada lagi ke nak go through di mana-mana bahagian atau kita nak terus masuk? Saya ingat tak ada kot ya. Sebab lebih kurang isinya lebih kurang sama lah. Isinya lebih kurang sama. Kita tengok kat sini kan, kalau tajuk-tajuk dia, cuma pada pandangan saya lah, saya punya perkongsian dengan cikgu-cikgu semua. Kalau pengajian tajwid, hafazan ataupun kefahaman hadis, lagi apa, ulum Quran, benda tu kita dah biasa pernah mengajar dengan murid tajuk tu. Tapi kalau tamadun ini, saya punya pandangan untuk PDP yang mantap, kalau boleh kita baca dulu, buat kajian dulu. Untuk akidah ni Ustaz Ya, pasal benda, walaupun bukan benda baru, tapi kita punya subjek ni baru. Kita tengok apa benda dalam perbincangan, dalam buku tu, kalau kita nak tambah-tambah lain tu boleh. Sebab benda ni tak pernah kita pun kan, first time ni kan benda ni. Okay? Macam tertampak pun sama kan. Ahli Sunnah wal Jamaah lah, apa lagi, macam-macam kan. Apa tu, konsep muraqabah dan sebagainya, ihsan dan sebagainya. Benda tu kan, dia kalau kita baca, InsyaAllah mudah untuk kita. Tapi kalau pengajian ulum Quran, sebab kita pernah ngajar dah Makiyah dan Madaniyah, kita dah gambar dah sebelum-sebelum ni. Kalau macam saya ngajar 20 tahun dah itu benda sama lebih kurang. Cuma kita nak tambah sikit-sikit. Tapi kalau benda akidah ni, kalau boleh baca dulu, tengok dulu macam mana, kemudian kita boleh cerita dengan murid. Dan masa cerita tu, jangan nampak payah sangat akidah tu. Memang kita payah kan, tapi jangan nampak kepayahannya itu. Kita permudahkan, bukan permudah kita melonggar-longgarkan, tidak. Mana kita permudahkan konsep dia yang mana pelajar boleh faham dengan mudah. Sebab akidah ni kan asas. Ma'rifatullah ni asas. Jadi kita kaitkan juga apa-apa tajuk, contohnya tajuk kat sini kan. Ni kata kat sini kan. Ma'rifatullah, af'alullah, macam mana af'alul ibad. Bila af'alullah, af'alul ibad, contohnya ya, budak faham betul, maka dia akan meyakini qada dan qadar dengan tenang. Musibah yang ada sekarang ni contohnya, ini adalah af'alullah, qada dan qadar Allah Ta'ala. Konsep pahala dan dosa. Kalau cerita betul-betul, saya ingat memang best lah, benda best ni, walaupun benda baru, tapi benda best sebab kita boleh tarik pelajar tu supaya fokus dengan kita. Saya teringat kata-kata Ustaz masa kita sama-sama buat buku MG kan. Ustaz kata inilah waktunya kita nak terapkan ilmu-ilmu agama mencukupi kat murid-murid ni, sebab lepas SPM mungkin ada yang ambil kos-kos yang tak melibatkan. Jadi masa ni lah kita nak terapkan dia betul-betul. Kalau tak, bila contoh lagi dia menjadi engineer kan, engineer yang betul-betul dia faham konsep af'alullah, af'alul ibad. Sebab ni asas ni ma'rifatullah, pahala dan dosa.
Sebab itu saya sebut tadi, kalau kita boleh kaitkan dengan pelajar, saya ingat tak ada masalah disiplin. Tak ada nak lambat datang ponteng sekolah ke. Sebab semuanya kehidupannya memang bergantung dengan benda ini. Okey. Betul. Jadi tu pentingnya kita konsep dulu tu. Dia ginilah, dia bidang lain tu lain punya, dia punya kelebihan kan. Tapi mana tu saling berkait tu hebatnya Al-Quran dan Sunnah ni, ya. Betul Ustaz. Jatuh cinta jangan Ustaz. cuba kita serasikan tu. Okey Ustaz. So sekarang ni kita masuk kepada bahagian akhlak. Kemudian nanti ada masa lebih kurang 7 minit nanti kita akan buat overall lah. Okey. Yang akidah ni tak ada soalan ya? Tak ada. Yang paling banyak soalan link kehadiran Ustaz. Bila nak ada? Dah ada ke belum? Itu soalan paling popular. Kalau kita ngajar tu budak tengok jam je lah tu. Okey, link kehadiran insya-Allah akan ada. Tunggu ya. Dah ada dah rasanya, cuba scroll atas sekali ada ke dah tak ada? Dah? Cuba tengok. Ada kat atas sekali Ustaz. Urus setia dah lekat rasanya dah lepas. Betul. Okey. 2 jam ya. Kira 2 jam ni ya. SPLG sekali 2 Ustaz dah dihantar tu link. Sekali 2 dah dihantar. Masya-Allah. Okey. Ada soalan Ustaz? Dia kata. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Ya, pandangan Jabariyah dan Qadariyah dalam buku teks mengelirukan, dia kata. Okey. Daripada ini yang mana ni? Tajuk mana ni? Tajuk akidah. Tingkatan berapa? Tingkatan Jabariyah dan Qadariyah. Pandangan Jabariyah Qadariyah. Ini tingkatan 4 ke? Tingkatan 4 lain hal lah maknanya. Ni tingkatan 4, minta maaf. Kita hari ni kita nak kupaskan tingkatan 5 dulu. Maknanya gini tingkatan 4 tu boleh PM lah, boleh PM tepi lah. PM Okey, apa sebutan nama ni kita nak sebut Ustaz? Mapiase Palilu. Okey. Terima kasih atas persoalan. Okey, sekarang kita go through Ustaz kepada bahagian akhlak Islamiah Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey. Tak apa, nanti kalau ada masalah boleh PM tepi ataupun yalah yang tampak tu pun banyak isu, maknanya kita kena macam saya sebut tadilah. Okey. Saya sikitlah sebelum saya masuk. Tingkatan 4 ni maknanya kadang-kadang saya kena nak dapatkan ilmu tadi, saya kena tengok beberapa pandangan di YouTube lah. Tengok ustaz-ustaz ni bagi pandangan, kita boleh simpulkan lah. Okey, itu antaranya yang kita boleh buat lah sekali ya. Okey, untuk akhlak ni, untuk akhlak ni benda yang ada dalam KSSM. Benda yang ada, tak asing lagi lah. Okey, jadi benda tak jadi isu sangat. Cuma ditulis semula, dibugarkan semula, direfresh semula agar dari sudut penghasilan ataupun DSKP-nya tu lagi memenuhi. Dulu kan 20 tahun lepas dituliskan, internet kurang, okey, dari segi macam isu-isu yang terbaru ni pun tak ada. Jadi sekarang ni maknanya banyak isu yang sebab itu cuba diterapkan ya, beberapa tajuk yang sangat relevan dalam masyarakat kita. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, pemimpin dan negara, okey, menziari dan menjaga orang sakit, juga tanggungjawab menguruskan jenazah. Ini masih relevan, penting. Cuma kita masuk dalam buku tu ya, azan saya, okey. Seperti juga dalam bab-bab lain, okey. Contoh amar ma'ruf nahi mungkar kan. Amar ma'ruf nahi mungkar, kat sini ada, tahukah anda ini sebagai maklumat atau rangsangan. Okey. Kita boleh, tahukah anda ni sebenarnya kita boleh jadikan dia setiap buku. Okey, buku depan tu tajuk, dia ada tahukah anda kan? Betul. Okey, saya nak kongsi sedikit, mungkin baru saya ingat untuk akhlak ni. Okey, setiap buku tingkatan 5 ni dalam muka depan tajuk macam ni, dia ada tahukah anda, itu adalah sudut rangsangan yang boleh kita jadikan sebagai salah satu sudut, apa namanya tu? Medium. Mula-mula tu apa? Induksi. Induksi. Boleh juga. Okey, lama sangat. Tak sebut kan. Okay. Untuk kita jadikan sebagai induksi, kalau ini contoh, mana kadang kita nak fikir-fikir kan, kita suruh budak baca ni, cuba kita buat ice break ataupun kita menjadikan murid itu boleh berfikirlah. Okey. Dengan mudah. Itu pentingnya kan. Okey. Kemudian seperti juga dalam ni dia ada pengertian, dia ada dalil, okey, kemudian peranan,
Okey. Dan juga kalau tengok kat sini, okey, dia ada peringkat-peringkat amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, sebagai gini isu amar ma'ruf nahi mungkar pada pandangan saya lah. Okey. Mungkin Ustaz Elmi bersetuju dengan pandangan saya. Okey, ada sebahagian lah, tak semua. Pelajar ni dia just belajar teori saja, tapi nak praktikal tu dia tak mampu nak buat. Walaupun benda yang paling mudah. Paling mudah. Begitu. Paling mudah. Benda yang paling mudah. Okey. Jadi mereka seolah-olahnya begitu. Okey. Contoh kan, kalau kita paling mudah, bila sebut amar ma'ruf nahi mungkar ni ada dua benda kan. Kita mengajak rakan-rakan solat berjemaah pun benda yang paling mudah kan. Paling mudah. Setengahnya lah, setengah dia tak menghayati sampai begitu. Dia teori tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, tapi dari segi penghayatan tu dia sangat kurang. Sebahagian Ustaz, Ustaz, saya mencelah sikit Ustaz Okay, dan kadang-kadang ada asatizah ni, kalau Ustaz setuju dengan saya lah, dia ambil pendekatan murid semua tahu ni maksud amar ma'ruf ni. Jadi dia terus je cerita. Sedangkan kadang-kadang murid tu sama gak macam tu. Ya, maknanya murid dia tak kita tahu anggap pun. benda tu benda yang biasa kita dengar. Murid tahu ni sebenarnya. Kita pun cerita lebih kurang. Tapi sebenarnya kita kena cerita betul-betul. Walaupun kita rasa benda ni macam kita dah belajar. dengar. Supaya kita nak penghayatannya itu. Betul. Tak payah cerita jauh. Saya pun kadang-kadang begitulah. Kita buat konsep kat situ, murid tahu dah ni kan. Tapi cuba kita bincang dengan diorang, minta pandangan diorang. Okay, supaya nanti akhirnya mereka dapat satu keputusan ataupun satu bentuk solution bagaimana kita nak menjadikannya sehingga boleh dijadikan amalan dalam kehidupan. Ini contoh kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf dalam kehidupan ni. Kadang kita yang ini ni Salmi, kita nampak kadang-kadang benda tu kita sebut saja. Betul? Kita sebut saja. Apa salahnya ataupun apa kiranya kalau boleh, okey, kalau tak boleh ketiga-tiga benda ni pun kita ambil individu ni saja ni. Cuba buat sumbang saran dengan mereka. Apa yang perlu mereka lakukan. Okey. Apa akibat jika tidak melaksanakan amar ma'ruf? Apa kelebihan jika mengamalkan amar ma'ruf? Dia kena ada gitulah, ada kepentingan ni, ada boleh untuk PDP untuk objektif boleh letak 3 tu. Boleh letak kelebihan, boleh letak untuk deep learning lah, kita cerita deep learning, amalan dalam kehidupan. Tak nak sekadar untuk peperiksaan saja kan. Peperiksaan tu penting juga sebab itu pengiktirafan, tapi kalau boleh tentang kepentingan ni kita cerita tentang individu ni pun dah okey lah, sebab masyarakat ni dan negara ni kan akan dilalui tapi masih agak jauh kan. Kalau kita ada cukup masa, kita boleh sembang ketiga-tiga ni. Kalau tak, satu masa ni pun cukup. Okey Ustaz. Kalau Ustaz boleh rumuskan untuk bahagian akhlak ni dalam masa 3 minit Ustaz. Okey. Untuk akhlak ini, okey, saya nak cerita 2 benda. Untuk akhlak ni. Kalau boleh saya nak cerita 2 benda. Okey, yang pertama, kebanyakan sama juga macam KPSM, akhlak ini dari sudut peperiksaan lah. Mudah untuk kita dapat markah. Okey. Sebab dia banyak respon terbuka. Dia respon terbuka. Just seperti juga bidang-bidang lain, maknanya kalau ada takrif, kena fokus kepada takrif. Okey. Itu satu. Yang kedua, nak cerita dari segi akhlak Islamiah sebagai amalan dalam kehidupan. Jadi saya juga guru-guru dan juga saya sendirilah, okey, kalau boleh kita sama-sama pastikan pelajar betul-betul memahami, walaupun kita anggap macam kita bincang tadi, walaupun kita anggap benda tu mereka dah tahu. Sebab tajuk ni kan tajuk dah memang sebelum-sebelum dah ada kan. Kat mana-mana buku sekolah rendah pun ada amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Dan yang penting lagi yang bawah ni, tanggungjawab menguruskan jenazah ni. Okey. Kalau boleh sekurang-kurangnya mereka dah tahu apakah perkara-perkara yang mereka perlu lakukan. Sebab itu sekurang-kurangnya saya punya pandangan lah,
Habis saja mereka belajar Al-Quran dan Sunnah tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini, keluar saja daripada sekolah lepas peperiksaan, dah boleh dah. Okey, dah boleh dah, maknanya mereka cenderung ataupun masuk dalam masyarakat lah. Melibatkan diri dalam komuniti. Ya, sebab benda-benda tu benda yang maknanya yang mereka perlu hadapi juga satu masa nanti. Dalam satu skop yang kita kecilkan lah, pengurusan jenazah. Yang lain juga penting juga, macam amar ma'ruf nahi mungkar. Macam mana konsep amar ma'ruf nahi mungkar? Adakah perlu cacian? Itu maksudnya. Nahi mungkar tu adakah perlu cacian? Faham tak? Yang kita nak. Sekarang ni kan dah macam tu. Dia nahi mungkar juga. Dia cegah orang juga, tapi maki orang dulu. Adakah itu yang dihendaki dalam Islam? Tentu tidak kan? Maki dulu, nanti minta maaf kemudian. Cuba kita tengok sekarang kat Facebook. Kan kat Facebook ke kat mana-mana kan. Dia nak nahi mungkar. Konsepnya nahi mungkar lah, mencegah, tapi dia kasar. Makilah kan. Jadi orang tu makin jauh lah maknanya. Amar ma'ruf mungkin tak ada masalah. Tapi nahi mungkar ni, pastikan nahi mungkar tu orang tu tak jauh daripada kita. Kan? Betul. Dia kena daripada kita. Itu antara contoh lah. Ya. Jadi Okey Ustaz, kalau Ustaz boleh buat kesimpulan satu Ustaz. Jadi maknanya kesimpulannya sebelum kita mengakhiri Ustaz punya untuk buku ini, buku PQS ini kalau boleh pertama cuba seimbang lah, maknanya supaya kita betul-betul tak lari, tengok buku teks, tengok DSKP begitu. Supaya kita nak pastikan mana yang ada dalam DSKP, mana tak ada dalam DSKP, begitu. Untuk kelancaran PDP kita lah. Okey, yang kedua, sekiranya terjumpa kesilapan dan kekurangan ke yang rasa perlu diperbaiki, boleh PM saya ataupun penerbit sendiri, insya-Allah kita cuba betulkan lah. Dan terima kasih yang sebelum ini ada rakan-rakan yang PM saya, untuk tingkatan 5 lah, minta penjelasan, minta pencerahan. Ini salah, terima kasih, contohnya ini salah Ustaz, ni perlu, maknanya saya akulah kalau kesilapan tu memang kita kena betulkan lah. Mudah-mudahan dia boleh beri manfaat kepada yang lain. Ampun maaf saya mewakili panel yang lain. Mohon maaf sekiranya kekurangan-kekurangan tersebut agak mengganggu kelancaran PDP tuan-tuan. Tapi insya-Allah lepas kita cuba baiki, insya-Allah mudah-mudahan buku ini memberi manfaat kepada kita sebagai panduan dalam menentukan PDP dalam bilik belajar nanti. Itu sajalah untuk kali ini. Okey Ustaz, alhamdulillah. Tanpa sedar Ustaz, kita sedar tak sedar tengok dah 2 jam kita bersiaran Ustaz. Pukul 12. Dan rasa bersyukur kalau tengok kepada kita di YouTube, kita punya view tak drop Ustaz tak drop. Okey. Kemudian ada rakan-rakan kita mengucapkan terima kasih kepada kita. Ini adalah perkongsian bersama-sama. Mudah-mudahan ada bermanfaat dan insya-Allah kita doakan adanya siri-siri yang seterusnya yang lebih mengupas, lebih lanjut supaya para guru lebih memahami. Dan seperti mana Ustaz Ayub sebut tadi, jangan lupakan 2 perkara, rujuk buku teks PQS KSSM sebagai fokus utama kita dan rujuk di SKP, dan kita terapkan pada murid. Pertama, untuk dia dapat kuasai peperiksaan. Yang kedua, supaya apabila dia keluar pada sekolah, dia dapat menjadi orang insan, istakhrij al-qadah al-muttaqin wal mustaqafin. Hebat. Masya-Allah. Okey. Masya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu juga datang daripada Allah, tapi disandar kepada kita Ustaz kan. Kita ni lemah, yang buruk itu datang daripada kita. Kita yang lemahlah kita melakukan kesilapan. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Jutaan terima kasih, alhamdulillah. So kita akhirilah Ustaz dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di akan datang.